Ya, jadi pagi ini saya akan menjurus presentation saya kepada isu yang berkaitan tentang manfaat takaful. Adakah manfaat takaful itu boleh digunakan secara efektif bagi mengatasi cabaran-cabaran harta pusaka, ya? Jadi kita tengok terus, muka saya tak ada, tak apa kot, yang penting slide ada lah, ya. Jadi kita tukar terus kepada slide kita, ya, tukar terus kepada slide kita. Jadi kalau kita tengok, tengok slide yang pertama, ya. Ni suara saya dengar, saya memang ni, ni muka ni tak payah tengok lah, kan. Tengok turun slide yang seterusnya. Ini memang slide standard saya lah, ya. Jemput kawan-kawan untuk tengok, ya. Okey, jadi isu harta pusaka di Malaysia, ini isu dia, saya rasa isu ni juga banyak diwar-warkan oleh masyarakat di luar sana, terutamanya di kalangan financial planner. Saya banyak nampak cerita-cerita sebelum ni yang saya kongsikan dalam akhbar, banyak dikongsi oleh financial planner. Antara yang paling famous sekali yang dikongsi oleh financial planner ialah hibah kaedah pembahagian harta yang efektif. Yang itu banyak, ya. Jadi saya berada dalam industri ini, siapa yang tidak mengenali saya, mungkin ada yang tak kenal saya kat sini, ya. Saya berada dalam industri semenjak tahun 1998. Ketika itu tahun 1998 masyarakat tak tahu pun tentang harta pusaka, tak tahu faraid pun tak tahu apa itu faraid, semua tak tahu, ya. Jauh sekali wasiat dengan hibah, sebab yang dia tahu wasiat ialah wasiat dalam filem Tiga Abdul, ya. Jadi lebih daripada itu dia tak tahu sebenarnya, ya. Jadi daripada tahun 1998 saya bergiat aktif di dalam industri ini, tidak pernah meninggalkan industri ini sampai hari ini. Alhamdulillah, Allah rezekikan saya untuk bekerja dalam industri ini sampai ke hari ini 22 tahun, masuk tahun yang ke-23, ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini isu-isu yang biasa kita dengar di kalangan masyarakat. Jadi saya melihat kepada satu aspek dari segi aspek ekonomi, ya. Orang lain banyak tengok dari segi aspek hukum. Aspek hukum tu jelas, ya. Saya melihat kepada aspek ekonomi, betapa harta pusaka yang gagal diuruskan dengan baik adalah satu kerugian kepada umat Islam, ya. Jadi yang ini saya dah istiqamah daripada tahun 1998, ya, dah istiqamah mendidik masyarakat supaya melihat harta pusaka ini sebagai salah satu daripada aspek ekonomi. Sebelum ni harta pusaka ni hanya dilihat dalam aspek hukum hakam semata-mata. Sebenarnya dia berkait rapat. Hukum tu memang jelas kedudukan dia, tapi dia berkait rapat juga dengan ekonomi. Terutamanya sekarang, ya. Dalam keadaan ekonomi yang mencabar sekarang ni PKP, ekonomi dah cukup mencabar. Selepas PKP, ekonomi akan lebih mencabar lagi, ya. Selepas PKP, sebab landscape ekonomi sudah berubah, totally sudah berubah, ya. Jadi kita kena lihat harta pusaka ni sebagai satu komponen penting. Bagaimana nak komponen penting ini, harta pusaka ini boleh digunakan sebagai sumber ekonomi, sumber modal untuk menggembling ekonomi bagi waris-waris kita yang akan datang. Satu kerugian apabila harta pusaka ni tidak dipedulikan, dibiarkan begitu saja sampai 66 bilion tu, dibiarkan begitu saja, waris-waris terpaksa berhempas pulas untuk membina ekonomi mereka dari kosong, dari zero, sedangkan ibu bapa ada meninggalkan harta pusaka, ya. Jadi itu adalah satu kerugian. Jadi ini cerita-cerita asas lah, saya rasa kebanyakan orang faham lah cerita ni, ya. Okay, next slide. Saya ingat buka slide je lah kot, muka saya tak payah kan. Muka saya buat apa nak tengok kan, tengok slide. Okay, cantik, ya. Kita tengok slide je, ya. Okay, jadi kawan-kawan share, ya. Bukan kerana kita nak dapat duit share, saya selalu sebut, bukan kerana kita nak dapat hadiah kita share kerana kita nak kawan-kawan kita dapat manfaat, dapat ilmu. Sesi pagi ni memang menjurus kepada takaful. Jadi saya invite ramai kawan-kawan FB saya yang terdiri daripada orang-orang takaful. Jadi orang takaful kena tahu benda ni, ya. Orang takaful kena tahu, sebab hari ni kita memang cerita pasal takaful. Saya nak cerita pasal harta pusaka secara keseluruhannya. Dia akan makan masa yang panjang, kan, 7 hari 7 malam pun tak habis cerita pasal harta pusaka. Kita ambil segmen by segmen. Kali ini saya bercerita tentang takaful. Bagaimana takaful menyelesaikan cabaran harta pusaka. Ia boleh digunakan sebagai menyelesaikan cabaran harta pusaka. Next time saya akan cerita tentang unit trust, saham amanah. Bagaimana saham amanah itu boleh
membantu, ya, boleh digunakan sebagai satu harta yang boleh diwariskan dengan efisien. Ya, saya akan cerita pasal unit trust next time. Yang ni kita cerita pasal takaful dulu, ya. Baik, sebut sedikit tentang latar belakang WhatsApp Shop. Ini latar belakang kita, ya, boleh bacalah, ya. Kepakaran kita dalam penyediaan dokumen wasiat, hibah, harta perceraian, amanah, pengurusan harta pusaka. Jadi kami ni memang kerja kita memang turun naik mahkamah. Itu memang kerja hakiki kita, ya. Tidur pun cerita, tidur pun mimpi pasal harta pusaka, kalau berjaga pun cerita pasal harta pusaka, kalau pergi cycling pun cerita, fikir pasal harta pusaka, duduk dekat gym pun fikir pasal harta pusaka, semua pasal harta pusaka. Memang kerja kita, pejam celik memang harta pusaka je kerja kita, ya. Kemudian perkhidmatan proses tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah, proses undangan bagi mana-mana yang berkaitan, perkhidmatan runding cara proses tuntutan harta pusaka untuk waris, maknanya selepas kematian kita datang ke rumah, kita bantu waris, kita bagi nasihat kepada waris apa yang perlu dilakukan, kerana kebanyakan waris tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Jadi kita bagi guidance itu, bimbingan itu, ya, dan juga trust management, pengurusan amanah. Jumlah pelanggan terkini kita melebihi 65,000 orang setakat 31 Disember 2019. Okay, next slide. Saya ada controller technician saya, ya. Dan WhatsApp Shop Berhad ini saya kena cerita sebab ramai orang di luar sana beranggapan bahawa WhatsApp Shop Berhad sama macam syarikat-syarikat sediam berhad yang lain-lain dekat luar. Tak sama, ya. Sebab kami adalah syarikat amanah. Kami bukan syarikat syarikat-syarikat sediam berhad yang banyak-banyak kat luar tu. Kami syarikat amanah, ya. Dari segi bidang kuasanya berbeza, dari segi operasinya berbeza, dari segi kesinambungannya berbeza, ya. Ibarat dia membandingkan antara sebuah bank dengan sebuah syarikat kredit, itulah perbezaan dia, ya. Bank dia lebih dikawal selia dengan ketat oleh undang-undang, syarikat kredit ni ada juga undang-undang dia tetapi taklah seketat seperti bank, ya. Jadi saya kena cerita latar belakang ni sebab ramai orang ingat WhatsApp Shop Berhad serupa macam syarikat-syarikat sediam berhad di luar sana. Tak sama. WhatsApp Shop Berhad dalam kategori yang berbeza kerana kita adalah syarikat amanah yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ya. Okey, kepakaran kita memang dalam bidang harta pusaka dan objektif utama penubuhan kita adalah untuk membantu meringankan beban waris dalam melalui proses tuntutan harta pusaka, ya. Okey, next. Ini muka saya tak nampak kan? Nampak slide, ya. Jadi slide ni penuh. Okey, ini Allahyarham pengerusi panel syariah, mantan pengerusi panel syariah kita, Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang, ya. Untuk pengetahuan semua, WhatsApp Shop ada panel syariah. Panel syariah kita akan memastikan bahawa segala apa yang dibuat oleh WhatsApp Shop adalah patuh syarak. Ya, ini jaminan daripada panel syariah kita, ya. Okey, next. Dan WhatsApp Shop Berhad untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kalau yang bukan perunding tu dia tahulah, dia dah tahulah. Kalau yang bukan perunding yang ada dekat dalam ni, yang bukan perunding WhatsApp Shop, yang ini ramai orang tak tahu, ya. Syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia adalah WhatsApp Shop. Kita ada 65,000 customer dengan nilai aset yang kita bakal uruskan ialah 35 bilion. So unjuran kita 80 bilion menjelang 2022, bukan 2020 tu, 2022, ya. Tetapi mungkin selepas PKP ni ada adjustment sikit lah, ya. Biasalah tu, bukan WhatsApp Shop saja, seluruh dunia kena ada adjustment selepas PKP ni, ya. Walau bagaimanapun kita adalah syarikat amanah patuh syariah yang terbesar di Malaysia. Okey, seterusnya. Ini adalah lembaga pengarah kita, ya. Tuan-tuan boleh search Google website WhatsApp Shop Berhad, tuan-tuan akan jumpa nama dan wajah mereka di website kita. Sebagai sebuah syarikat amanah yang beroperasi mengikut undang-undang, kita perlu disclose siapa lembaga pengarah kita. Dan kalau tuan-tuan search dekat My Data SSM, tuan-tuan akan jumpa juga nama mereka di dalam pencarian tuan-tuan, dalam carian tuan-tuan dekat My Data. Nama mereka tercatat sebagai lembaga pengarah, ya. Diketuai oleh Datuk Ahmad Hairul Muzammil Muhammad Yusof, yang tengah-tengah tu, ya, yang handsome tu, yang tengah-tengah tu. Datuk Ahmad Hairul Muzammil adalah bekas pengerusi Metro Jaya Berhad dan sekarang dia menduduki beberapa sebagai lembaga pengarah di beberapa syarikat senaraian awam, public listed company, ya. Seorang yang ada 45 tahun pengalaman dalam bidang korporat. Ini bapa corporate governance saya yang banyak mengajar saya tentang corporate governance, ya. Kemudian diikuti oleh Datuk Zabir Bajuri di sebelah kiri Datuk Ahmad tu yang pakai songkok tu. Datuk Zabir Bajuri ialah bekas presiden kumpulan perangsang
Ya, kemudian Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman di sebelah kanan yang pakai songkok juga, di sebelah kanan Datuk Ahmad Hairum Zamil. Beliau ialah pengarah urusan Bank Islam Malaysia Berhad yang kedua. Ini orang bank, orang banking ya. Kemudian diikuti oleh Dr. Salihin Abang. Dr. Salihin Abang di sebelah Datuk Ahmad Tajuddin Abdul Rahman, bekas Presiden Persatuan Akaunten Malaysia, seorang akaunten, dan juga Tuan Sheikh Muhammad Imran ya. Tuan Sheikh Muhammad Imran merupakan seorang peguam korporat ya. Di sebelah Datuk Zabir Barjuri pula, di sebelah kiri Datuk Ahmad tu, saya sendiri juga merupakan seorang lembaga pengarah, dan juga Dr. Aimi Zulhazmi yang paling tepi sekali. Dr. Aimi Zulhazmi ialah bekas CEO BIMB Trustee Labuan Limited. Beliau pakar dalam bidang international trust dan juga local trust. Jadi kalau tuan-tuan dapati, orang-orang ni semua nama mereka ada di dalam carian MyData ya. Setengah-setengah organisasi di dalam websitenya muka orang lain, tetapi bila buat carian, orang yang mukanya ada dalam website itu tak ada dalam carian ya. Jadi nama dia tidak ada di dalam directorship. So kesan dia apa? Kesan dia ialah kalau kami di Wasatch Shop Berhad, kalau Wasatch Shop Berhad membuat sebarang kesalahan, maka golongan pertama yang akan ber-accountability terhadap kesalahan tersebut ialah lembaga pengarah. Maknanya lembaga pengarah ni mereka meletakkan diri mereka dalam kedudukan di mana mereka ber-accountability terhadap syarikat. Yang namanya di website ada mukanya, ada namanya, tapi di dalam carian SAM tak ada nama dan mukanya, yang itu accountability dia kita boleh ragu-ragu jugalah dari segi accountability. Jadi Wasatch Shop kita sebagai syarikat amanah accountability penuh, sebab itu kita disclose. Ada setengah orang tak nak disclose. Ya, ada juga yang kata dia founder dan sebagainya, tapi nama dia tak ada. Dia tak disclose. Jadi itu sesuatu yang kita perlu ni lah. Okay, next kalau kita tengok, saya ambil masa sikit ni sebab saya perlu menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan tentang tadbir urus korporat. Ya, ini adalah panel syariah kita yang diketuai oleh Datuk Seri Haji Mat Yusof Cik Teh, yang di tengah-tengah yang paling tinggi tu, Datuk Seri Dr. Haji Mat Yusof Cik Teh, mantan Hakim Mahkamah Rayuan JKSM Putrajaya, 35 tahun sebagai hakim. Jadi pengerusi panel syariah kita adalah seorang hakim, bekas hakim. Dia bukan, kalau hakim ni keistimewaan dia ialah kerana dia yang menilai sama ada sesuatu kes itu sah atau tidak. Jadi penilaian hakim ini yang penting. Hujah peguam boleh jadi apa hujah sekalipun, tetapi penilaian hakim itu yang penting. Jadi Datuk Seri Haji Mat Yusof Cik Teh mengambil alih daripada Allahyarham Ustaz Haji Rizwan Awang. Bila Allahyarham Ustaz Rizwan Awang dah huzur, Datuk Seri Mat Yusof Cik Teh mengambil alih sehingga hari ini dah masuk tahun yang ketiga. Alhamdulillah, dialah yang membantu kita untuk melihat perspektif seorang hakim ya, dan dia dibantu oleh di sebelah kirinya pengurusi Jawatan Kuasa Teknikal Syariah kita, Ustaz Dr. Muhammad Zamrul Muda, dan satu-satunya wanita, satu-satunya bunga di kalangan duri-duri ini ialah Ustazah Nurliza, Ustazah Dr. Nurliza Muhammad Said, paling tepi sekali itu. Ustazah Nurliza dan Dr. Zamrul juga terlibat bersama-sama dengan saya sendiri, terlibat di dalam cadangan penggubalan undang-undang di bahagian pengharmonian undang-undang di Jabatan Peguam Negara. Kami memberikan usul kepada Jabatan Peguam Negara bagaimana sesuatu undang-undang itu boleh diperkenalkan dan juga situasi semasa ya. So kita terlibat secara langsung dalam penggubalan undang-undang ya, cadangan penggubalan undang-undang. Kemudian Profesor Dr. Madya Dr. Muhammad Nasrul Hisham, itu di sebelah Ustaz Zamrul. Beliau banyak penulisan beliau di dalam isu-isu fiqh mawaris, fiqh pewarisan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google nama Dr. Nasrul, tuan-tuan akan jumpa banyak tulisan beliau sebab beliau menghasilkan banyak tulisan ilmiah ya. Dan yang tepi sekali sebelah Dr. Nasrul tu ialah Ustaz Dr. Nik Abdul Ghani, seorang pakar dalam bidang muamalat ya. Dalam pakar bidang muamalat, yang mana beliau juga merupakan panel syariah beberapa buah bank ya. Dan yang sebelah Ustazah Nurliza tu ialah Tuan Haji Sulaiman Kadimi, bekas ketua penolong pengarah Pusaka Kecil Pahang, itu jawatan terakhir sebelum bersara. Jadi panel syariah kita, tuan-tuan dan puan-puan, adalah orang yang pakar dalam bidang fiqh mawaris, orang yang pakar dalam bidang muamalat, dan orang yang pakar di dalam bidang pengurusan pusaka. Jadi mereka inilah yang menentukan bahawa apa yang Wasatch Shop buat adalah perkara-perkara yang patuh hukum syarak dan juga mematuhi undang-undang syariah yang diguna pakai di Malaysia. Okey, seterusnya.
Dan wasiat syok berhad seperti yang saya sebut sebelum ini merupakan sebuah syarikat amanah ya yang beroperasi di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Kami memang mempunyai bidang kuasa. Ya, memang mempunyai bidang kuasa untuk menjadi wasi atau pentadbir harta pusaka. Dalam undang-undang, dalam akta ini, wasiat syok diberi bidang kuasa. Ya, dia berbeza dengan syarikat-syarikat sendian berhad lain yang ada setengah masyarakat menyangkakan sama je wasiat syok dengan syarikat sendian berhad lain yang juga menawarkan perkhidmatan yang sama. Tak sama, kerana syarikat sendian berhad tidak ada bidang kuasa ini. Ya, wasiat syok kita memang ada bidang kuasa ini. Ya, okay, next. Okey, kita terus masuk kepada takaful. Jadi share dengan kawan-kawan, share bukan sebab kita nak hadiah, share sebab kita caring, share sebab kita rasa kawan-kawan kita patut dengar, terutamanya kawan-kawan di dalam bidang takaful. Apa yang saya nak cerita ni ramai perunding takaful tak tahu. Ya, tak tahu. Ya, tuan-tuan expert dalam produk takaful masing-masing. Ya, saya tak berani nak komen tentang produk takaful sebab saya bukan perunding takaful. Saya tak tahu apa-apa tentang produk takaful. Tetapi saya tahu tentang pewarisan takaful itu sendiri. Ya. Jadi share kepada rakan-rakan daripada syarikat pengurusan harta yang lain yang juga turut sama menonton FB Live saya. Selamat datang. Ya. Jangan risau, ini adalah ilmu. Walaupun mungkin tuan-tuan bukan daripada wasiat syok, mungkin daripada syarikat lain. Sama-sama kita berkongsi. Ya. Dan share tuan-tuan. Share bukan sebab kita nak hadiah, share kerana kita caring. Jadi kita rasa ilmu ini penting. Ya. Jangan lari pula kan. Sebelum ni saya ada tegur kan. Selamat datang kepada rakan-rakan daripada syarikat, kawan-kawan daripada syarikat pengurusan harta yang lain semua berkembur lagi kan. Jangan lari. Tak payah lari. Sebab ini ilmu. Ya. Kita share, sebab tu saya buat FB Live. Kalau perkara-perkara yang tak boleh didengari oleh orang lain, saya tak buat FB Live. Saya bincang secara Zoom dengan perunding-perunding wasiat syok. Ya. Ini FB Live open. Boleh hajak seberapa ramai. Sekarang kita masuk kepada part yang kritikal. Kenapa takaful sangat penting? Ya, tak nampak muka saya tak apalah. Kan, tak kisah kan? Sebab muka saya tak penting. Yang penting ni apa yang saya nak kongsikan ni. Wajah saya tak penting. Kan? Dan masuk fasa ketiga PKP ni kan. Jadi wajah tu dah tak penting lah. Rambut tak gunting. Dan sikit hari lagi jadi Beatle lah. Kan? Jadi wajah saya tak penting. Yang penting ialah slide yang saya nak kongsikan. Kenapa takaful sangat penting? Saya sangat menyokong aktiviti perunding-perunding takaful yang keluar ke dalam masyarakat, yang mendidik masyarakat tentang kepentingan takaful. Sebab saya sendiri ada beberapa polisi takaful. Saya tahu takaful sangat penting. Kenapa takaful penting? Ya, kerana yang pertamanya ialah kalau kita menamakan penerima hibah untuk takaful. Saya ada polisi takaful. Saya namakan anak saya sebagai penerima hibah. Contoh, ya. Anak saya sebagai penerima hibah, dia akan menerima manfaat takaful, katalah RM1 contohlah. Anak saya akan menerima manfaat takaful itu jauh lebih cepat daripada dia menerima hak dia di dalam harta pusaka. Ya. Kerana apa? Kerana harta pusaka, duit saya dalam bank, yang itu bila nak dituntut perlu melalui proses pengurusan pusaka yang bukan sahaja complicated kepada orang yang tak tahu, tetapi juga kadang-kadang bermasalah kerana ada masalah di antara waris-waris mengikut hukum faraid. Ya, okey. Jadi itu nanti saya cerita kemudian. Tapi poin dia ialah takaful itu penting kerana apabila kita telah menamakan penerima hibah, kebanyakan syarikat takaful, penerima hibah akan menerima manfaat takaful dalam masa kurang daripada 30 hari, maksimum 30 hari. Saya difahamkan gitulah. Tiap-tiap syarikat ada porsi dia masing-masing lah. Tapi saya punya syarikat takaful, di mana saya adalah peserta takaful, memberitahu saya bahawa kurang 30 hari. Jadi for sure, definite, anak saya yang menjadi penerima hibah takaful akan menerima manfaat takaful saya, sebab saya menamakan dia sebagai penerima hibah, jauh lebih cepat daripada dia boleh menuntut duit saya di dalam bank. Ya, jadi dari segi speed, maknanya semua penerima hibah akan menerima manfaat takafulnya dengan lebih cepat, ya, dari segi speed. Ya. Kemudian yang kedua, dia adalah kaedah paling cepat untuk kita mencipta tunai untuk waris-waris atau jika kita ditipu TPD. Lebih efektif daripada simpanan tunai. Ya, simpanan tunai saya tak adalah sampai
apa cash saya tak adalah sampai 2 juta, 3 juta kan cash dalam account bank saya. Tetapi coverage saya melebihi daripada 1 juta. Jadi bila saya meninggal dunia, ya adanya takaful membolehkan saya yang masih hidup tadi, saya mencipta tunai untuk waris-waris yang saya tinggalkan. Jadi tunai yang saya cipta melalui manfaat takaful adalah jauh lebih banyak daripada tunai yang saya saving dekat bank. Itu logiknya, ya, sebab kebanyakan daripada orang muda, kita ni kira orang muda lah kan. Orang muda ni di mana hatinya masih muda lah, di mana hatinya masih muda kan. Jadi kita boleh ambil kira orang yang bekerja. Macam kita semua, kebanyakan kita orang yang bekerja daripada umur 25 sampai 55 tahun. Kalau kita ambil umur pencen KWSP itu 55 tahun kan. Jadi maknanya antara kita antara 25 hingga 35 tahun kita masih bekerja. Bila kita masih bekerja, dalam banyak keadaan kita masih ada waris bawah umur. Kan, dalam banyak keadaan kita punya hutang rumah masih belum habis dibayar. Kalau orang yang dah berumur lebih 55 tahun, dia dah dapat KWSP, dia biasa dia dah selesaikan semua hutang rumah dia semua, dia dah tak ada hutang dah. Tapi kita masih ada, ya. Jadi kaedah yang paling cepat untuk kita mencipta tunai ialah melalui takaful. Saya pun kalau berjumpa dengan kawan-kawan saya, ini antara perkara yang saya selalu tanya kawan-kawan yang seumur dengan saya lah, ada coverage takaful ke tidak? Kan? Kalau dia kata tak ada, jawapan saya ialah cepat-cepat cari. Ya, sebab apa? Sebab takaful ini jika digunakan dengan baik, tahu kaedah undang-undangnya, takaful ini sebenarnya adalah sangat fleksibel, sangat bermanfaat dan boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Dan cuma orang je tak tahu, kan? Perunding takaful pun kadang-kadang tak tahu, ya. Boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Saya kalau cerita pasal takaful ni, saya memang excited sebab pada saya perunding takaful ni adalah pejuang-pejuang kerana dia memperjuangkan ekonomi orang Islam. Terutamanya bagi orang yang umur muda-muda ni lah, ya, umur 25 sampai 55 ni, ya. Jadi tuan-tuan, perunding-perunding takaful has been doing a great job. Keep it up, ya, jangan berhenti walaupun musim PKP ni mungkin agak mencabar sikit lah. Tetapi dua industri yang saya rasa jika disusun balik strateginya dengan betul, tidak akan terjejas disebabkan oleh COVID-19 dan keadaan ekonomi, ialah takaful dan juga perancangan harta. Ini dua takkan terjejas sebab dalam keadaan PKP pun orang mati. Dalam keadaan ekonomi merudum pun orang mati. Ya, bukan orang tak mati dalam ekonomi merudum. Tak apalah, tunggu ekonomi pulih dulu baru aku nak mati. Tak ada. Kalau orang mati dalam keadaan ekonomi merudum, dalam keadaan ekonomi teruk, ya, tanpa takaful dan juga tanpa perancangan harta, waris dia dah lah ekonomi teruk, waris dia akan jatuh berlepuk, lagi teruk keadaan waris dia. Jadi sebab itu saya rasakan bahawa perancangan harta, takaful, ini dua industri yang tidak akan terjejas apabila berlaku kemerosotan ekonomi. Cumanya strategi kita nak kena betul, itu sajalah, ya. Sangat penting, ya, takaful untuk orang muda yang masih ada tanggungan, ada pasangan, ada anak-anak bawah umur, ada ibu bapa yang berumur, kan, dan orang muda juga ada hutang yang banyak, hutang rumah, hutang kredit kad, hutang kereta, kan. Bila meninggal dunia tu hutang-hutang tu siapa nak selesaikan tu, ya. Tambah pula orang yang ada yang apa, dia, saya jumpa satu kes lah, saya share dengan kawan-kawan semua, ya. Saya jumpa satu kes seorang engineer muda syarikat oil and gas. Tak mau sebut syarikat mana lah, ya. Ini antara syarikat oil and gas yang terbesar di Malaysia. Dia muda lagi, umur dalam lingkungan 37-38 macam tu lah, 37-38. Dia engineer, gaji dia sebulan 60,000 sebulan. Jadi bila 60,000 sebulan, dia punya wife dia adalah dia punya university sweetheart, ya, jumpa kat U kan, kapa jatuh cinta kahwin. Wife dia asalnya dulu adalah cikgu, seorang guru, ya, tetapi disebabkan suami ni dapat kerja di syarikat ni, ya, dan dia pun gaji 60,000 sebulan, tuan-tuan, kalilah 12, berapa setahun gaji dia, kan. Kita dengar orang gaji 60,000 sebulan pun kita tak boleh nak bayangkan sebab kita sendiri tak pernah dapat duit banyak macam tu, kan. Jadi bila dia seorang yang highly qualified, gaji dia banyak, ya, isteri dia buat apa nak kerja jadi cikgu. Jadi dia cakap dengan isteri dia, berhenti je lah kerja, pujuk. Isteri dia pun break kontrak kerja kerajaan, berhenti jadi suri rumah sepenuh masa, menguruskan 2 orang anak kecil, ya, hantar anak pergi sekolah, ya, ambil anak dari sekolah, jadi menguruskan rumah tangga. Suami gaji 60,000, isteri nak kerja buat apa, kan, duduk je lah, relax kat rumah, uruskan anak-anak, ya. Jadi bila dia gaji 60,000, rumah yang dia beli pun takkan dia beli rumah flat, mestilah dia beli
rumah yang selesa ya untuk keluarga dia. Dia beli rumah semi-D dekat satu tempat yang eksklusif jugalah. Orang gaji 60,000 setakat bayar installment rumah sebulan 10,000. Tak ada apa pada dia kan. 9,000, 10,000 nothing sebab gaji dia 60,000 ya. Jadi bila dia meninggal dunia ya, tak ada takaful. Saya terperanjat bila kes ni dirujukkan, isteri ni tanya pada cerita kat saya. Saya terperanjat sebab logik akal saya ialah takkanlah orang gaji 60,000 tak ada perlindungan takaful. Biasanya orang muda yang profesional ini lagi banyak polisi takaful dia. Mungkin bukan 1, mungkin 5, mungkin 6 ya. Tapi tak ada perlindungan takaful punya. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, duit dalam saving, dalam bank adalah, bukan kata tak ada, adalah sikit-sikit ya dalam saving. Ya, tetapi disebabkan orang muda ni bila dia mati, liability dia banyak. Hutang dia banyak. Kan, hutang rumah, hutang kereta, hutang motor besar kan. Yang dia meninggal dunia kerana bukan COVID-19. Ini cerita lama lah. Dia meninggal dunia kerana jangkitan paru-paru ke apa ke, macam itulah lebih kurang isteri dia cerita kat saya. Ya. Jadi isteri dia dah blank sebab dia suri rumah tangga sepenuh masa. Suami dah meninggal. Ini cerita biasa orang takaful pun, kawan-kawan takaful pun biasa bawa cerita macam ni kan. Tapi yang kita nak pinpoint ialah orang muda kena ada polisi takaful kerana ia adalah satu keperluan. Sebab apa? Sebab ia tanggungjawab. Ya, dia bukan kemahuan, dia keperluan. Kan, kalau dia boleh bayar 1,500, 1,700 sebulan untuk motor besar dia yang dia pergi riding hujung minggu dengan kawan-kawan dia, kenapa dia tak boleh bayar 1,500, 1,700 untuk polisi takaful dia? Kan, jadi saya selalu, kawan-kawan yang seumur dengan saya selalu cakap mesti ada. Tak ada kata dia. Okey, kalau tak ada saya cakap saya recommendkan orang. Sebab saya bukan perunding takaful. Saya recommendkan kawan-kawan yang buat takaful. Okey ni. Ya, adalah kawan-kawan takaful yang saya recommendkan beberapa orang pelanggan kan. Lepas tu saya tak minta. Lepas tu dia janji kat saya lah, kawan-kawan ni, dia kata nanti kalau aku dapat commission aku bagilah kau sikit, kata dia. Saya cakap saya tak minta, tapi dia yang cakap kan. Sampailah tak bagi kan. Tak apalah, rezeki dia tak adalah menjadikan saya kaya kalau dia bagi saya commission dia sikit, dan taklah menyebabkan saya miskin kalau dia tak bagi kan. Tak adalah, cuma kita ni manusia ni al-muslimuna ala syurutihim, manusia itu dipegang pada janjinya kan. Saja tengok, tapi lepas tu saya dah tak recommend dekat dia kan. Sebab dah tahu kepribadian dia macam mana ya. Okey. Jadi ini sebab kenapa takaful penting, dan kawan-kawan yang buat takaful dekat luar sana saya salute. Saya tahu bukan mudah ya. Saya salute, saya respect apa yang tuan-tuan dan puan-puan buat ya. Jadi hari ni kita nak share konteks takaful dari segi urusan pusaka ya. Jadi share kita punya FB live ni ya, panggil kawan-kawan masuk ya. Ramai yang panggil kawan-kawan masuk tu, panggil kawan-kawan masuk untuk sama-sama mendengar dan berkongsi. Okey, next. Apa kehendak peserta takaful? Saya sendiri adalah seorang peserta takaful. Apa yang saya hendak? Kenapa saya melanggan menjadi peserta takaful? Ya, kerana saya hendakkan pasangan dan anak-anak saya menerima secara mutlak manfaat takaful. Sebab saya tahu takaful ni bukan saya yang nikmati, kecuali kalau saya TPD lah. Kalau saya mati memang bukan saya yang nikmati manfaat takaful ni. Yang nikmati ialah waris-waris saya. Ya, jadi saya hendak saya ambil polisi takaful banyak-banyak ni dengan coverage yang banyak ni. Sebab apa? Sebab saya hendak bila saya mati, isteri saya, anak-anak saya boleh mendapat manfaat takaful itu dan mereka boleh continue dengan the standard living standard yang mereka nikmati sama dengan saya sekarang. Saya tak hendak bila saya mati nanti anak-anak saya jatuh miskin, kena berhenti sekolah sebab tak ada duit nak belajar. Saya tak hendak isteri saya terpaksa bertungkus lumus untuk membesarkan anak-anak saya. Anak-anak saya ada yang masih belajar lagi. Saya tak mahu. Saya hendak apabila saya mati pun cukuplah kesedihan mereka kerana kehilangan saya, kehilangan tempat bergantung. Setakat sedih emosi saja, tapi kehidupan itu terjamin. Kenapa? Kerana ada manfaat takaful yang mereka boleh warisi, yang mereka boleh terima secara mutlak, dan mereka boleh terus hidup dengan manfaat ataupun the same living standard yang ada ketika mereka bersama dengan saya ya. Yang keduanya, walaupun saya ada hendakkan isteri, objektif saya hendakkan pasangan dan anak-anak saya menerima mutlak manfaat takaful tersebut, tapi dalam masa yang sama saya mahukan manfaat itu digunakan untuk tujuan lain. Contohnya jelaskan hutang, sebab saya ada rumah yang saya beli.
rumah saya tak habis bayar lagi. Saya mati, betul lah ada MRTT. Tapi kadang-kadang MRTT tak cukup nak cover loan rumah, ada baki. MRTT tak cukup nak cover loan rumah ni adalah satu situasi yang kami di Wasiat Syok Berhad semenjak beroperasi pada tahun 2004 selalu jumpa. Tetapi tak tahulah selepas COVID-19 ni, keadaan ekonomi berubah, sekarang interest rate pun dah jatuh dengan teruk sekali. Mungkin juga MRTT akan cover penuh loan tersebut, baki loan. Tapi mungkin juga ada keadaan MRTT tak cover. Setakat yang kita jumpa pra COVID-19, sebelum COVID-19, kita dapati bahawa kebanyakan loan rumah apabila mati peminjam, MRTT dan MRTA tak cover sepenuhnya. Sentiasa ada baki RM80,000, RM50,000, RM120,000, sentiasa ada baki. Jadi saya hendak supaya manfaat takaful saya ini digunakan untuk menjelaskan hutang, ya, mengagihkan kepada orang tertentu, ya. Saya masih hidup, saya tiap-tiap bulan saya bagi duit pada mak saya, ya. Saya hendak selepas saya mati manfaat takaful ini digunakan untuk terus membayar duit kepada mak saya selagi dia masih hidup, kan. Jadi kita ada dalam keadaan kita hendak pasangan dan anak-anak, ini lelaki lah, saya bercakap dalam konteks lelaki lah. Kalau dalam konteks perempuan, dia akan kata dia hendak anak-anak sahaja yang menerima manfaat, tapi pasangan dia tak hendak, kan. Pasangan jangan ada ruang untuk suami kita pegang 1 sen pun daripada manfaat takaful. Ini tuan-tuan kena follow FB saya, FB live saya sesi yang akan datang. Sebab ramai isteri ingat bahawa dia letaklah penerima hibah tu nama anak dia yang berusia 5 bulan. Kan biasa kan? Kawan-kawan pengundi takaful biasa kan? Jumpa pelanggan-pelanggan kita yang ibu-ibu muda umur 27, 28 kan. Mereka mencarum takaful, ya. Kemudian dia punya penerima hibah dia letaklah anak dia yang berumur 3 bulan yang baru lahir tu, dengan harapan bila dia mati anak dia dapatlah duit tu, suami dia tak dapat, ya. Yang dia tak tahu ialah jadual 10 IFSA, ya, telah menetapkan bahawa sekiranya berlaku kematian dan penerima hibah di bawah umur 18 tahun, maka ibu atau bapa penerima hibah tu, anak baby tadi yang umur 3 tahun tu, akan memegang secara amanah duit tersebut, manfaat takaful tersebut. Jadi kalau mak ni mencarum untuk 500,000, baby dia sepatutnya dapat 500,000. Tapi sebab baby dia baru umur 3 bulan, nak dapat macam mana, kan? Maka akan dibayarlah 500,000 itu kepada bapa kepada baby itu, iaitu suami kita. Suami kita pula bila kita dah meninggal dunia, ini saya nak cerita perspektif untuk kawan-kawan dengar baik-baik, betul ke tak betul, betul ke tak betul, ya. Ini saya nak cerita perspektif. Ini perspektif yang kita jumpa, keadaan yang kita jumpa, realiti, ya, dalam masyarakat hari ni. Agak-agaknya suami yang masih muda ni, umur 30 tahun ni, bila isteri dia meninggal dunia, agak-agak dia kahwin lain ke tidak? Cuba jawab. Dan agak-agak dia kahwin lain ke tidak? Dia baru 30, anak dia baru usia 3 bulan, kan? Agak-agak dia kahwin ke tak? Kahwin baru ke tak? Ingat 500,000 ni tadi dah masuk dalam akaun suami tau. Ya, walaupun syarikat amanah kata, syarikat takaful kata dia memegang secara amanah, sebab as far as syarikat takaful is concerned, dia nak bayar je duit tu. Dah bayar, kerja dia dah habis lah, kan? Kawan-kawan yang kerja takaful ni, agak-agak kahwin ke tak kahwin? Kahwin, kata Haji Ahlin. Confirm lah kahwin, umur 30 tahun, kan? Orang macam ni tak usah kata umur 30 tahun, orang umur 60 tahun pun kahwin lagi, kan? Saya jumpa orang yang umur 60 tahun kematian isteri, kahwin lagi, kan? Tanya dia kenapa kahwin, kan? Kehidupan perlu diteruskan. Itu jawapan dia, kan? Kita tak boleh salahkan dia, betul lah, ya, kehidupan perlu diteruskan, ya. Jadi agak-agak apa jadi duit 500,000 yang si suami ni tadi pegang bagi pihak anak dia? Dia baru kahwin ni, isteri muda pula tu, kan? Ada anak kecil, kan? Susah kan. Jadi hari ni yang kita nak ceritakan hari ni, ya. Okay, next. Jadi saya banyaklah jumpa kawan-kawan takaful, ya. Sebab FB friend saya kebanyakan, betul tu Diana, pakcik pun nak tayar baru, kan. Semua orang nak pakai tayar baru, berbahaya pakai tayar botak, kan. Nanti sliding dekat corner, bahaya, ya. Perundi-perundi takaful ramailah yang membawa hujah ini. Saya jumpa ramai. Kebanyakan daripada friend FB saya adalah financial planner. Jadi ramai saya jumpa, tapi saya tak tegur lah dalam grup, dalam FB open tu saya tak tegur lah. Kerana apa? Kerana
kalau saya tegur nanti kan malu pula dia, kita pun nak kena jaga, nak kena jaga apa maruah dia juga kan. Tapi ramai yang kata hibah takaful ini boleh membantu menyelesaikan masalah pusaka. Saya jumpa banyak infografik yang dibuat oleh kawan-kawan perunding takaful. Jadi hari ni kita nak ulas, betul ke hibah takaful ni menyelesaikan masalah pusaka? Jadi kita tengok next slide. Ini saya minta maaf lah kalau saya mungkin ada maklumat yang saya tak tahu ke apa ke. Saya cuma cakap apa yang saya tahu. Yang saya tak tahu saya tak cakap. Tak berani saya nak cakap. Nanti kan salah bawa kan, kan. Sebab ini amanah ilmu. Amanah ilmu ialah kita sampaikan ilmu yang tepat. Kita sampaikan ilmu yang kita yakin memang kita tahu, dan kita belajar daripada sumber yang sahih. Ya, guru-guru saya ramai. Ya, saya bukan belajar daripada seorang guru je, saya ada berpuluh-puluh orang guru yang saya belajar, dan yang saya sebut ni ialah perkara-perkara yang saya tahu. Ya. Okey, dalam jadual 10 ada disebut section 2. Ya, section 2, peserta takaful yang telah mencapai 16 tahun boleh menamakan individu untuk menerima manfaat takaful yang kena dibayar atas kematiannya di bawah sijil takaful itu, sama ada sebagai seorang wasi ataupun sebagai seorang beneficiary di bawah hibah bersyarat. Ini jadual 10. Tuan-tuan kalau nak buat apa pun, ya kawan-kawan takaful dekat luar sana, nak buat apa pun, nak cerita apa pun, pastikan tuan-tuan dan puan-puan memahami jadual 10 itu dengan tepat. Jangan main agak-agak aja, jangan main cerita aja. Tengok study. Orang yang buat kerja takaful ni dia kena rebus jadual 10 tu. Rebus dalam air, tambah madu, tambah lemon sikit, minum kan, supaya lekat dalam ingatan. Sebab tuan-tuan, saya percaya semua tuan-tuan dan puan-puan perunding takaful dekat luar sana, kawan-kawan saya percaya kita semua telah dilatih mempunyai nawaitu yang betul. Nawaitu kita ialah kita nak membantu masyarakat Islam di luar sana. Memang itu semua nawaitu kita. Nawaitu yang betul itu mesti dilengkapkan dengan ilmu yang tepat. Nawaitu semata kalau tak ada ilmu tak boleh tuan-tuan. Mesti ada ilmu yang tepat. Jadi kena rebus jadual 10 ni, minum. Agak-agak rasa tak sedap, letak madu halang sikit, perahkan lemon, minum, jadi sedap lah dia kan. Tapi ni gurau aja, jangan buat betul-betul, sekarang masuk hospital naya pula sekarang. Ini gurau-gurau aja ya. Okey. Jadi itu yang dikatakan oleh section 2, iaitu kita boleh buat penamaan peserta takaful. Saya peserta takaful, saya buat penamaan, boleh buat penamaan sama ada seseorang itu sebagai wasi ataupun seseorang itu sebagai beneficiary. Okey, next. Ini section 2 ya. Section 2 dalam kurungan 2 mengatakan bahawa penamaan boleh dibuat melalui ketika sijil takaful dikeluarkan, kan? Perunding takaful saya kata, okey Haji nak letak siapa ni sebagai penerima hibah? Okey, saya pun letak. Itu masa permohonan tu sendiri ya. Dan sekiranya sijil takaful telah dikeluarkan dengan cara memberitahu secara bertulis kepada syarikat takaful. Maknanya saya letak penerima hibah saya, anak saya contoh. Tiba-tiba berubah fikiran atas apa sebab sekalipun nak tukar, maka saya boleh tukar. Maknanya flexibility untuk menukar penerima hibah itu ada. Jadi saya nak bagi kefahaman sikit. Yang ini memang menjadi satu perdebatan juga di dalam industri, di kalangan ilmuwan di dalam industri ini. Penerima hibah nombor 1 ya, dia mestilah hibah ni rukunnya mestilah ada ijab dan kabul. Maknanya bila saya nak menghibahkan sesuatu harta kepada anak saya kena sebut, Sakinah, hari ni ayah hibahkan kepada kamu rumah ayah ini. Dan anak saya pun kena ada kabul. Ayah, saya terima. Sebab itu adalah rukun. Rukun ini adalah perkara yang wajib, yang mesti ada. Kalau rukun itu tidak ada, maka hibah itu tidak sah. Tetapi kalau kita perasan, hibah takaful tidak ada kabul. Tidak ada kabul. Ya, sebab saya isi borang aja, saya tulis tu nama anak saya. Saya isi borang je, saya tak ada berijab kabul dengan anak saya, ayah hibahkan polisi takaful ni kepada kamu. Tak ada. Ya, jadi di bawah jadual 10 IFSA, keperluan untuk kabul tidak ada. Ya, dan kita boleh cross reference kita dengan jadual 10 IFSA ni, sebab jadual 10 ni dia macam kalau kita boleh ambil analogi lah, dia macam Al-Quran. Dia menceritakan prinsip, tetapi prinsip itu perlu dilengkapkan oleh hadis-hadis ya, dan perlu dilengkapkan juga oleh ijtima' ulama ya. Jadi jadual 10 IFSA dia menyenaraikan prinsip, tetapi penerangannya secara terperinci
bolehlah rujuk kepada Resolusi Kewangan Islam Bank Negara Malaysia BNM. Ya, jadi kalau tuan-tuan nak faham betul, tuan-tuan kena baca dua-dua kitab. Jadi mudah cerita, kedua-dua kitab rebus, campur dengan madu talang dan juga lemon, minum. Barulah kita mahir. Sekadar tengok akta je tak cukup, kena tengok resolusi kewangan Islam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia. Ya, itu adalah pelengkap kepada jadual 10 IFSA. Okey. Nurul Izzati tanya, saya jawab lah, mana saya boleh jawab sementara waktu saya jawab. Bukankah hibah itu rahsia? Tidak, Izzati. Hibah itu tidak boleh dirahsiakan sebab hibah tu dia mestilah ada ijab dan kabul. Ya. Tetapi jadual 10 IFSA untuk takaful dia berbeza. Ya, ni kawan kita Nurul Izzati tanya, boleh keluar muka rupanya. Oh bagus tak tahu pun boleh keluar muka. Ya, okey. Izzati tanya, bukankah hibah itu rahsia? Tidak, ya. Hibah dia kalau ikut dari segi rukun dia mesti ada ijab dan kabul. Yang rahsianya ialah wasiat. Wasiat itu tak perlu ada ijab kabul semasa hidup. Tetapi wasiat itu kabulnya berlaku selepas mati. Ini panjang sikit cerita dia lah. Nanti Izzati boleh scroll tengok Arifin Sabirin Official. Jangan lupa ya, follow dan like Arifin Sabirin Official. Ini saya kebanyakan ilmu saya akan FB live saya personal saya akan buat di situ ya. Jadi hibah dia kena ada rukun, tetapi jadual 10 ni dia special sikit. Hibah takaful special sebab dia tak perlu ada kabul. Bila tak perlu ada kabul, maknanya isteri tak perlu tahu bahawa dia menerima polisi takaful. Tetapi bukanlah satu amalan yang baik sebenarnya. Bila isteri tak tahu ni dia ada banyak masalah juga. Bagi tahu je lah kan. Kalau isteri tahu kan, kita menghibahkan kepada dia polisi takaful kita yang bernilai 2 juta. Wah, dia musim PKP ni lagi sedap dia masak. Kan? Tiap-tiap petang buat roti canai. Saya tengok musim PKP FB orang penuh dengan roti dan roti canai kan. Jadi bila dia tahu kita menerima, lagilah dia sayang kita, betul tak? Saiful Nizar tanya, adakah hibah takaful ini boleh ditentang? Di Malaysia semua benda boleh ditentang. Tuan-tuan perasan tak? Ya, kebelakangan ni semua benda orang tentang. PKP pun orang tentang kan. Apakah lagi hibah kan? Boleh ditentang, tetapi hibah takaful ni kita nak kena faham apabila ia dibuat mengikuti peruntukan dalam jadual 10, maka ia kalaupun ditentang, kalau tanya pandangan peribadi saya, walaupun ditentang, hibah takaful ini tetap akan terlaksana. Dia tetap akan berkuat kuasa. Tapi di Malaysia tak ada kes lagi lah. Setakat ni kita boleh jumpa kes. Yang saya nak sampaikan, poin saya yang awal-awal tadi ialah, kalau tuan-tuan ada soalan, tanya je ya. Nanti pembantu saya akan naikkan soalan tu dekat skrin. Ya. Yang saya nak sebut tadi ialah jadual 10 IFSA, hibah takaful ini dia merupakan ijtihad. Dia merupakan ijtihad daripada Majlis Pengawasan Syariah Bank Negara Malaysia yang diketuai oleh Datuk Daud Bakar. Ya, dan ada ahli-ahli dekat situ lah. Kalau tuan-tuan search, tuan-tuan akan jumpa ahli dia memang semua orang yang mujtahid, iaitu orang yang berpengetahuan tinggi di dalam bidang ini. Ya, jadi ia adalah ijtihad. Jadi dia special sikit. Sebab tu kalau secara rukunnya hibah mesti ada ijab kabul, tetapi dalam jadual 10 IFSA tidak ada kabul. Ijab ada, kabul tidak ada, tetapi dia tetap terlaksana. Kenapa dia tetap terlaksana? Kerana ia sudah pun menjadi satu akta. Ya, betul Puan Awati ya. Kat Malaysia ni mana ada benda yang tak nak ditentang kan? Semua benda nak ditentang. Okey, next kita tengok. Dalam section 3, ya tadi kita cerita 21, 22, sekarang 31. Seorang penama di bawah Sab Perenggan 21 yang menerima manfaat takaful yang kena dibayar di bawah sijil takaful, sama ada sebagai wasi atau sebagai seorang di bawah hibah bersyarat. Next. Ya, jadi maknanya penerima tu dia akan terima sebagai wasi ataupun sebagai penerima hibah. Okey, kita ada soalan daripada Puan Nur Hidayah, Puan Zuzana. Bagi penerima hibah OKU, pemegang amanah 2 orang boleh. Kalau pemegang amanah pertama meninggal, yang kedua ambil alih. Okey, bagi penerima hibah OKU, kedudukan dia sama dengan penerima hibah di bawah umur. Ya, maknanya kalau dia nak terima hibah tu as far as syarikat takaful is concerned, syarikat takaful akan bayar kepada penerima hibah. Tetapi kalau penerima hibah itu di bawah umur atau penerima hibah itu OKU, maka syarikat takaful akan bayar kepada yang pertama,
kepada ibu atau bapa kepada anak bawah umur ataupun OKU tersebut. Itu yang pertama. Ya, dia akan bayar kepada ibu atau bapa. Kemudian dia akan tengok juga, ya, selepas itu dia akan bayar, sebab as far as syarikat takaful is concerned, dia bayar je. Dia urusan duit ni nak urus macam mana tu bukan kerja syarikat takaful. Jadi pemegang amanah dua orang ni boleh diletak ataupun tidak. Okey, secara spesifik tiap-tiap syarikat takaful mungkin ada prosedur yang berbeza. Yang itu kena tanya syarikat takaful masing-masing. Ya, boleh tak letak nama individu dua orang, ya, tetapi kalau ikut akta, ini saya bercakap dari segi akta lah, dia akan bayar kepada ibu atau bapa. Sekiranya ibu atau bapa pun sudah meninggal dunia lebih awal, ya, maknanya mungkin dalam, kita biasa jumpa kes ibu bapa travelling raya, tapi raya tahun ni mungkin kita tak travel ramai-ramai macam raya tahun-tahun lepas kot, kan. Tapi ibu bapa travel dengan anak kecil semasa hari raya, accident, ibu bapanya meninggal, anak ni jadi anak yatim piatu. Maka dia akan tengok pada dua keadaan. Sekiranya manfaat takaful itu bernilai kurang daripada 50,000. Tapi mana ada orang manfaat takaful 50,000 kan. Sekarang ni kurang-kurang pun 100,000, paling kurang pun kan 50,000 saya tak pernah jumpa lagi dah. Yang dulu-dulu mungkin lah ada 50,000, sekarang ni tak ada. Ya, jadi kalau kurang daripada 50,000 dan ibu bapa dia dah meninggal dunia, maka syarikat takaful akan membayar kepada pihak yang menuntut wajar. Ini bahasa dalam jadual 10. Pihak yang menuntut wajar. Pihak yang menuntut wajar ni siapa? Datuk budak ni, nenek budak ni, mak saudara dia, pak saudara dia, kalau kurang 50,000. Kalau lebih daripada 50,000, by default. Ya, ini akta sebut, ya, bukan saya sebut. By default, kalau lebih daripada 50,000, 1 juta. Mak bapak ni ambil polisi takaful 1 juta untuk anak dia. Travel masa raya, accident, mak bapak meninggal dunia, tinggal anak kecil ni bawah umur, jadi yatim piatu, anak kecil bawah umur atau anak OKU, ya, jadi yatim piatu, maka by default kalau mak bapak dah meninggal, pihak menuntut wajar tak boleh tuntut sebab 1 juta. Kalau 50,000 dia orang boleh tuntut. Maka syarikat takaful perlu bayar kepada amanah raya berhad by default. Tetapi sekiranya ibu bapa ni ada melantik syarikat amanah yang lain, contohnya WhatsApp Shop lah, maka WhatsApp Shop lah yang boleh menuntut. Itu kaedah dia, ya. Itu bagi ni individu saya tak tahu, kena tanya kepada syarikat takaful masing-masing. Okey, mana lagi ada soalan tadi saya nampak? Ada tak? Okey, hibah takaful digantikan sebagai wasiat, betul atau salah? Salah. Ya, sebab apa? Sebab saya akan tunjuk pada tuan-tuan last slide nanti. Jangan tinggalkan cepat sangat, walaupun saya tahu mungkin dah lapar, baru pukul 11, takkan dah lapar kan, Cik Iskandar. Last slide saya akan tunjuk bahawa hibah takaful mengatasi wasiat. Itu akta dia. Ya, ada last slide. Ya, okey. Penerima hibah takaful boleh anak angkat, penerima hibah takaful boleh siapa sahaja. Best friend forever, BFF pun boleh, ex-boyfriend pun boleh, ex-girlfriend pun boleh, siapa sahaja boleh diletakkan sebagai penerima hibah takaful. Ya, takaful. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ya, setiap organisasi prosedur dia berbeza. Kalau tuan-tuan pergi ke tabung haji pun ada hibah tabung haji. Ya, hibah amanah tabung haji. Di tabung haji penerima hibah hanyalah boleh terdiri daripada waris-waris qadim, iaitu waris-waris mengikut hukum faraid. Anak angkat tak boleh di tabung haji. Tetapi di takaful boleh, sebab Malaysia ni negara yang ada banyak undang-undang, tuan-tuan. Ya, macam-macam undang-undang. Sebab itulah pada orang yang tak fasih, orang yang tak faqih, is a confusing process, ya, pada orang yang tak faqih. Okey. Mana lagi? Ada, Cik Ahmad Zaid kata ada yang 50,000 paling rendah sekarang kan. Okeylah. Okey. So kita sambung balik. Kalau penamaan dibuat di bawah beneficiary, di bawah hibah bersyarat, ini tengok hendaklah walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis. Ini soalan Cik Iskandar tadi. Hendaklah apa-apa pun mana-mana undang-undang bertulis mempunyai kesan memindah milikkan pemilikan dan hendaklah memindah milik pemilikan manfaat tahun yang kena dibayar kepada penerima atas kematian peserta takaful itu dan manfaat pemilikan yang dipindahkan tidak menjadi sebahagian daripada harta pusaka takaful. Disebut dekat situ, ya. Walau apa pun mana-mana undang-undang bertulis. Maknanya apa sahaja undang-undang yang berkaitan tentang harta pusaka orang Islam, sekiranya dia ada hibah takaful, maka hibah takaful itu mengatasi undang-undang tersebut. Ini satu perkara yang banyak orang kurang fasih, ya. Okey, seterusnya
slide yang seterusnya, share dengan kawan-kawan. Perbincangan kita makin lama makin menarik ni. Kawan-kawan takaful kena tahu ni. Kita nak pergi keluar, kita nak berdakwah, kita nak membantu orang Islam merancang harta, selain daripada nawaitu yang betul, juga yang perlu betul adalah ilmu yang kita bawa. Ya, sebab itu adalah amanah ilmu. Kita mesti bawa ilmu yang betul, ya. Kemudian penerima hibah, beneficiary. Okey, nak confirmkan Puan Nurfidah tanya, bawah 50,000 boleh withdraw terus? Boleh. Sama ada yang boleh, yang 50,000 tu hadnya ialah kepada waris yang menuntut wajar. Tapi kalau ibu bapa kepada kanak-kanak ni berapa nilai pun boleh. Ya, lebih daripada 5,000 automatik masuk ke ARB atau syarikat amanah lain yang dilantik sebelum waris boleh dapat duit tersebut. Betul. Kalau lebih daripada 50,000 mak bapak dah mati, tak ada orang lain, maka akan dibayar kepada ARB atau syarikat amanah yang dilantik. Lantik WhatsApp shop berhad pun boleh. Hibah takaful boleh ke terlaksana kepada orang bukan Islam? Tanya Cik Aiden. Soalan yang baik, ya Cik Aiden. Aiden ke Aiden? Ya, Aiden lah, kita ikut spelling yang betul. Aiden. Okey. Hibah takaful bukan kata hibah takaful je. Hibah apa benda pun nak bagi pada siapa, bagilah. Sebab konsep hibah ialah pemberian semasa hidup. Konsep hibah kerana pemberiannya semasa hidup, kita nak bagi kepada kawan boleh, nak bagi kepada isteri boleh, nak bagi kepada best friend forever boleh, nak bagi kepada orang bukan Islam pun boleh. Ya, malah di WhatsApp Shop Berhad kami jumpa sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, saudara baru, ya, mualaf yang nak membuat hibah, nak bagi hibah harta dia kepada adik-beradik dia yang bukan Islam. Masya Allah, kita galakkan. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana masalah harta pusaka ni adalah antara masalah yang menyebabkan pergeseran di antara agama, konflik di antara agama. Kalau kita ingat dulu kes Allahyarham Murti, pendaki Gunung Everest kita, yang mana isteri dia bukan Islam, berebut harta pusaka Allahyarham Murti dengan Baitumal Wilayah Persekutuan. Ya, kalau ikut dari segi hukum, orang saudara baru ni orang Islam, kalau dia tidak ada, bukan saudara baru, orang Islam, kalau dia tidak ada waris langsung, maka waris mutlak dia adalah Baitul Mal kalau ikut dari segi hukum. Tapi isteri menentang, ya, jadi dia mewujudkan suasana yang tidak harmoni. Dengan adanya orang saudara baru yang menghibahkan hartanya kepada adik-beradik dia yang bukan Islam, maka kita dapat berdakwah dalam bentuk bukan Islam ni akan nampak bahawa Islam ni adalah agama yang syumul, adalah agama yang cantik. Jadi dia menjadi satu mekanisme dakwah. Soalan yang baik Cik Aiden, ya. Jadi orang nak hibah kepada bukan Islam pun boleh. Okey, Puan Nurfidah tanya lagi, kalau lebih daripada 50,000 dan yang menuntut bukan ibu bapa, bila duit masuk ke ARB syarikat mana, masih perlu surat kuasa dahulukah untuk dapatkan duit itu? Kalau ikut dari segi prinsipnya, betul. Kena dapatkan surat kuasa mentadbir terlebih dahulu. Sebab apa? Sebab syarikat amanah ni, baik WhatsApp Shop ke, baik Amanah Raya ke, kita kena memastikan bahawa duit yang kita bayar kepada, ini duit ni ada duit beneficiary yang umur bawah 18, anak OKU ni tadi. Kita kena pastikan bahawa duit itu dibayar dalam bentuk yang kepada orang yang betul, di dalam amount yang betul dan khusus untuk manfaat penerima hibah ni tadi. Ya, jadi bagaimana kita nak pastikan? Yang itulah sebenarnya yang menjadi dia punya isu dia. Dia boleh gunakan surat kuasa mentadbir, satu. Keduanya, kalau dia pergi ke mahkamah syariah, dia boleh mendapatkan perintah penjagaan harta. Tuan-tuan dan puan ingat tak kes Duke? Ya, kes Duke, ya. Kes Duke bila ada pampasan manfaat takaful. Kes Duke bila ada manfaat takaful. Sebuah syarikat amanah si mati semasa hidup telah melantik sebuah syarikat amanah sebagai wasi dia. Ya, bila duit itu sampai kepada syarikat amanah dia perlu memastikan siapakah dia pihak yang sebenarnya layak. Budak ni dijaga oleh siapa? Dia panjang cerita dia tuan-tuan, sebab kes Duke tu bertahun baru selesai. Ya, jadi syarikat amanah dia perlu memastikan bahawa kalau dia bayar duit untuk budak ni, duit itu dibayar kepada orang yang betul-betul mempunyai hak menjaga harta kanak-kanak tersebut ataupun orang yang menjaga kanak-kanak tersebut. Tapi itu pun ada dua isu yang berbeza. Satu ialah isu habanah, satu lagi ialah isu penjaga harta. Itu adalah dua isu yang berbeza dan tertakluk kepada dua peruntukan undang-undang yang berbeza di bawah Akta Pentadbiran Keluarga Islam, Undang-Undang Keluarga Islam. Ya, jadi panjang cerita dia. Ya. Okey, saya nak sambung ni. Beneficiary di bawah hibah bersyarat. Beneficiary penerima hibah, iaitu penerima hibah lah. Kalau hibah bersyarat ni penerima hibah. Ya.
tiada mana-mana pihak boleh memaksa penerima hibah menerima manfaat takaful secara sepenuhnya. Saya hibahkan pada anak saya. Prinsipnya ialah anak saya akan menerima manfaat takaful itu mutlak untuk dia. Itu prinsip dia. Tiada mana-mana pihak boleh memaksa mana-mana penerima hibah untuk membuat apa-apa ke atas manfaat takaful. Yang ni yang ramai saya jumpa perunding takaful bawa hujah ni kan. Dapat duit takaful ni nanti boleh tolong bayarkan hutang, boleh agih kepada waris-waris lain, bayar fee pengurusan pusaka, ya. Sebenarnya kalau diberi arahan begitu tidak mengikat, baik dari segi undang-undang kerana tak ada pun disebut dalam jadual 10, baik dari segi hukum sebab penerima hibah adalah pemilik mutlak, ya. Jadi apabila penerima hibah pula saya bagi pada anak saya, lepas tu anak saya pula mati selepas dia dapat duit 2 juta tu masuk dalam akaun dia, dia pula mati, maka duit 2 juta itu menjadi harta pusaka dia, ya. Okey, seterusnya ada soalan tak? Jika papasan insurans konvensional digunakan untuk urusan pusaka, boleh tak? Okey, kejap lagi nak jawab ni Pul. Dah nak masuk dah Pul. Sikit lagi. Okey. Next. Cadangan tuan terbaik untuk loan LPPSA ialah buat hibah dari wholesale shop berhad. Tentulah. Kalau tuan bertanya saya buat hibah dengan wholesale shop, tentu. Sebab apa? Sebab wholesale shop ada prosedur bagaimana untuk membuat hibah harta bercagar. Ya, hibah harta yang masih dalam pinjaman. Kita ada prosedur itu, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak buat hibah dan rumah itu masih dalam loan bank ataupun LPPSA, boleh rujuk pada kita sebab kita ada penyelidikan ilmiah yang kita telah buat yang diterajui oleh panel penyelidikan kita, ya, pakar penyelidikan kita, dan kita dah jumpa jawapan dia, ya. Jadi boleh buat, ya. Wholesale shop adalah satu-satunya organisasi yang membuat penyelidikan tentang ini di Malaysia. Ya, setakat ni setahu saya tidak ada orang yang buat penyelidikan secara khusus tentang hal itu, ya. Tuan Haji, jika mualaf bujang meninggal dalam keadaan ada berada informannya bukan Islam, memang takkan dapat langsung semua ke Baitumal. Ya, betul. Ya, betul Raja Azhar, memang semuanya pergi kepada Baitumal. Tapi kita ada kaedah-kaedah dia macam mana kita boleh buat, ya. Okey, next. 3 isu harta pusaka yang selalu dikaitkan dengan hibah takaful. Saya menghadkan presentation kita ni kepada masa 1 jam setengah, iaitu kita cuba habis pukul 11.30 pagi, ya. Tapi kalau habis pukul 11.30 pagi, slide saya ni ada 152 slide, kan. Jadi kalau nak habis pukul 11.30 pagi tu saya kena laju lah. Ya, jadi tak dapatlah nak jawab soalan banyak sangat, ya. Okey, isu harta pusaka yang pertama, yang ini perunding takaful biasa bawa, ya, iaitu menebus hak waris-waris yang lain. Sebab hujah yang dibawa ialah, bang, kalau kakak dapat 1 juta ringgit tunai, 1 juta ni kakak boleh gunakan untuk menebus hak waris-waris yang lain. Sebab bila berlaku kematian, dia cerita gini, ya, suami meninggal dunia. Sekarang ni kita nampak orang muda ramai meninggal dunia, kan. Saya tengok orang yang umur jauh lebih muda daripada saya pun ada yang meninggal dunia, kan. Seram seriau kita dibuatnya, kan. Dia umur 35 tahun, tengah main badminton, tiba-tiba diserang serangan jantung. Padahal fit. Saya ada seorang sahabat, tiap-tiap pagi jogging dan swimming, very disciplined athlete, masuk marathon dan sebagainya, meninggal sakit jantung. It caught all of us by surprise sebab kita ingat kita ni lah, kan. Kita bukanlah atlet yang lari maraton apa semua ni, kan. Kita ingat kita lah yang pergi dulu. Rupanya kawan yang marathon runner ni pergi dulu, sakit jantung. Masya Allah, ya. Jadi dia meninggal dunia. Dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Betul, tak ada masalah kat situ, kan. Jadi kita pun kata, oh, faraid dia tak pergi pada orang lain. Tapi dia masih ada mak bapak, ya. Mak bapak dia mendapat bahagian 1/6 setiap seorang. Jadi waris dia ialah ibu, ayah seorang 1/6, anak lelaki, anak perempuan dan isteri, ya. Jadi ibu ayah ada bahagian 1/6. Yang biasa kita jumpa ialah si suami ni mati tahun 2000. Selepas si suami mati, pusaka tak diuruskan lagi, tak pergi ke pejabat pusaka dan sebagainya. Sebab pengalaman kita, biasanya ibu bapa ni kalau ada anak-anak dia mati meninggalkan harta pusaka rumah, kebiasaannya ibu bapa ni dia tak nak tuntut. Dia tak nak tuntut 1/6 tadi. Dia lepaskan balik 1/6 tadi tu kepada waris-waris, kepada cucu-cucu dia. Dia tak lepas kat menantu, dia lepas kat cucu. Tapi biasanya dia lepaskan, ya. Tetapi 2000 suami mati. 2001 mak dia mati. 2002 bapak dia mati. Jadi 1/6 yang dimiliki oleh mak dan ayah dia ni sudah pun diwarisi oleh adik-beradik mati. Jadi kawan kita pun bawalah, kawan-kawan takaful kita pun bawalah dalam masyarakat, bagi tahu kalau kakak ada, kalau apa
isteri abang ada dapat duit ni 1 juta, dia boleh guna 1 juta ni untuk tebus bahagian mak tadi yang 1/6 dan bahagian ayah 1/6. Kan, cakap gitu. Tetapi sebenarnya tebus itu hanya boleh dibuat sekiranya satu, waris-waris yang nak ditebus itu bersetuju bahagian dia ditebus. Ya, dan penebusan itu, persetujuan itu, ya, dia tahu bahagian dia 1/6. Bapa suami mati tahun 2000. 2001 mak dia mati, 2002 bapa dia mati, 2003 baru nak urus pusaka. Bila nak urus pusaka, isteri yang nak urus pusaka ni, dia kena tengok siapakah waris yang berhak ke atas satu pusaka suami dia. Waris yang berhak termasuklah sekarang adik-beradik suami dia. Macam mana adik-beradik dia dapat bahagian? Adik-beradik dia dapat bahagian daripada mak yang mati tahun 2001, daripada ayah yang mati tahun 2002. Jadi adik-beradik pun ada bahagian. So sekarang ni bila berlaku proses bicara kuasa, okey ni saya nak cerita ya. Bila berlaku proses bicara pusaka, kalau di pejabat pusaka kecil bagi harta yang bernilai 2 juta, tapi tuan-tuan dan puan-puan mungkin tahu telah keluar dalam media sosial dan laporan itu sebahagian daripadanya betul, iaitu nilai harta pusaka akan dinaikkan kepada 5 juta, tetapi pending kepada perbahasan di parlimen. Pada peringkat draft telah dipersetujui tapi pending kepada pembahasan di parlimen. Jadi kalau harta 2 juta ke bawah sekarang ada rumah, maka pejabat pusaka kecil lah tempat ia dibicarakan. Sampai dekat pejabat pusaka kecil, yang akan hadir siapa? Yang akan hadir ialah isteri si mati, anak-anak si mati kalau dah lebih umur 18 tahun lah, kalau bawah 18 tahun tak ada lah biasanya. Isteri si mati, adik-beradik si mati akan hadir sekali. Masa itulah baru ya, sebab kita jumpa kes bila berlaku kematian, kita tanya adik-beradik, kita jumpa macam WhatsApp shop, kita ada khutbah pusaka. Khutbah pusaka ni ialah kita datang ke rumah untuk membimbing waris. WhatsApp shop ialah syarikat pertama di Malaysia yang memperkenalkan perkhidmatan khutbah pusaka pada tahun 2004. Daripada 2004 kita dah buat, bukan tahun lepas kita buat, 2004, maknanya dah 15 tahun kita buat. Ya. Kita datang bila kita tanya waris-waris, ni adik-beradik ada bahagian ni sebab ada bahagian daripada bapa dengan mak yang adik-beradik dapat. Ya. Jadi ada bahagian untuk adik-beradik. So nak tuntut bahagian ni ikut bahagian faraid, bahagian masing-masing banyak ni dan juga nilainya sebegini. Jadi nak buat macam mana, nak tuntut ke atau nak lepaskan. Semasa kita jumpa waris yang baru selepas baru kematian, kita jumpa waris-waris termasuk adik-beradik. Ada adik-beradik yang kata tak apalah, kami kesian tengok Kak Long kan dengan anak Kak Long, kami tak nak tuntut apa-apalah, kami setuju untuk melepaskan bahagian kami ya. Okey, setuju. Dah setuju dah tu, dah okey dah tu. Tapi masa hari bicara kuasa itu sendiri, mereka datang dan mereka kata mereka hendakkan bahagian mereka. Kalau isteri ni hendak, tebuslah kata dia. Dan tebus pun ikutlah nilai semasa. Itu yang paling tinggi dia boleh tuntut, iaitu nilai semasa. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, ini isu ini saya cerita mendalam supaya kawan-kawan takaful kita faham bahawa it's not a straightforward situation. Dia tidak semudah itu, ya. Jadi bila berlaku kematian, tuan-tuan kena faham, tahun 2000 suami mati. Nilai rumah suami ketika itu mungkin 100,000. Tiba-tiba dalam tempoh 2 tahun tu, sebelah rumah yang dibeli oleh suami tadi tu dibuat highway. Ada akses pula tu, ya. Nilai dia tahun 2003 ketika tuntutan nak dibuat, mungkin bukan 100,000 lagi, mungkin sudah jadi 300,000. Ya. Jadi adik-beradik suami ni tadi yang mewarisi daripada bapa dia mati, mak dia mati, boleh menuntut supaya bahagian mereka ditebus mengikut nilai semasa. Dulu masa mati 100,000, nilai semasa 300,000. Jadi mereka boleh tuntut pada nilai 300,000. Ya. Itu pun kalau mereka cakap dalam bicara kuasa, mereka kata okeylah kami nak tuntut bahagian kami, kalau Kak Long nakkan bahagian kami ni, kami lepaskan bahagian kami, bayarlah bahagian kami mengikut nilai semasa. Kan? Itu kalau dia setuju untuk dituntut. Ada dilepaskan. Ada juga adik-beradik ni yang langsung tak nak lepaskan sebab dia nampak kalau aku lepaskan sekarang rugi sebab sekarang nilai 300,000, 5 tahun lagi boleh naik jadi 500,000 juta ni. Saya tak nak lepaskan. Kalau tak nak lepas, maknanya walaupun isteri tadi ada duit yang banyak, cash dalam tangan dia ada duit yang banyak, tetapi dia tidak boleh tebus bahagian waris-waris ni tadi. Ya. Situasi yang sama juga berlaku di Mahkamah Tinggi Sivil pun serupa. Ya. Jadi mengatakan bahawa bila ada sahaja duit manfaat takaful itu boleh digunakan untuk menebus pusaka, statement itu ialah understatement. Kenapa saya kata understatement? Sebab tak semestinya boleh berlaku. Sekiranya waris-waris berkenaan, adik-beradik suami tadi tidak mahu bahagian mereka ditebus. Saya tak nak lepaskan bahagian saya nak pegang. So kalau mereka tak mahu bahagian mereka ditebus, maka itulah
geran selepas habis bicara kuasa nanti, dalam geran akan ada nama isteri, akan ada nama adik-adik, nama anak-anak dan nama adik-beradik si mati. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, complicated ke senang nak uruskan pusaka. Tiba-tiba adik-beradik si mati pula, selepas tu mati anak-anak mereka pula masuk. Yang ni yang saya selalu cerita kat orang, macam mana sepupu dapat bahagian ke atas harta pusaka si mati, kan? Nanti anak si mati kata, apa pasal sepupu kita pun ada hak, nama dia orang ada dalam geran rumah kita ni. Itulah dia caranya sepupu dapat hak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak bawa hujah ini, ada banyak duit yang diwarisi oleh isteri, maka isteri boleh tebus pusaka, kena hati-hati. Sebab tak semestinya perkara itu akan berlaku. Kaedah yang paling baik nak memastikan rumah itu dimiliki oleh isteri dan anak-anak secara mutlak, rumah itu hibahkan. Tak payahlah nak guna. Kadang-kadang saya pun pelik, kenapa kawan-kawan takaful ni suruh gunakan duit takaful yang 1 juta tadi tu untuk tebus bahagian waris. Kan kemudah hari ni semasa hidup, tuan punya rumah hibah terus pada isteri. Dah tak timbul lagi dah isu nak guna duit, nak tebus. Tak payah. Duit tu gunalah untuk kelangsangan kehidupan. Buat apa nak gunakan duit tu untuk tebus bahagian waris? Bahagian waris tak payah tebus. Macam mana bahagian waris tak payah tebus? Rumah itu hari ni semasa-masa hidup, hibahkanlah kepada isteri dan anak. Selesai cerita. Betul tak? Kan? Ni nak tebus-tebus, nak gaduh-gaduh lagi, tak payah. Hibah terus. Hari ni masih hidup, hibah terus. Jadi hibah takaful tu dia melengkapkan saja dalam konteks ada tunai untuk pasangan, tetapi dia bukan penyelesai masalah. Selesai masalah tebus ni, macam mana nak selesai masalah dia? Hari ni Ali ada rumah, walaupun masih ada pinjaman Maybank, CIMB dan sebagainya, boleh tebus. Boleh tebus pula, boleh hibah terus kepada anak dia. Kan? Orang yang loan rumah Maybank di Mahkamah Syariah, ada kes hibah harta bercagar pinjaman Maybank Kuala Kelawang, saya sebut tahun 2015 telah disahkan oleh Mahkamah Syariah sebagai hibah itu sah walaupun ada pinjaman. Maybank, CIMB, Mac 2018 di Mahkamah Syariah Terengganu telah diputuskan bahawa hibah yang dibuat ke atas harta yang masih ada pinjaman CIMB Bank sah. Wasat Syok tahu macam mana? Wasat Syok tahu sebab kita buat penyelidikan ilmiah. Jadi kita tahu, kan? Okey. Izzati tanya, jika harta sudah dihibahkan, bukan ke pihak lain tak boleh tuntut? Yang kita sebut tuntut tadi Izzati adalah dari segi proses undang-undang. Tapi walaupun dah dihibah dengan baik, kalau dah dihibah dengan baik, dengan sempurna ikut undang-undang, mahkamah tak boleh nak menolak hak orang lain, waris-waris lain untuk menuntut. Tetapi walaupun mereka tuntut, pergi proses di Mahkamah Syariah, apabila hibah itu telah dibuat dengan sempurna mengikut undang-undang, maka tetap penerima hibah itu menerima hibah. Dia dalam konteks proses keadilan. Saya sebut dalam konteks proses keadilan, ya. Mahkamah tak boleh sematian buat hibahkan rumah dia ataupun hibahkan takaful. Mahkamah tak boleh kata, tak boleh tuntut, tak boleh. Mahkamah kena dengar apa asas dia. Kan? Bila mahkamah dah dengar, itu yang mahkamah buat keputusan untuk mengesahkan hibah itu. Jadi sebab itu penting bila kita nak buat hibah, buatlah hibah dengan syarikat profesional. Ini yang saya duk cakap bertahun-tahun, saya duk cakap. Orang Malaysia tak faham. Orang Malaysia ingat hibah ni buat dokumen selesai. Kita nak tengok juga dokumen tu siapa yang buat, apa kepakaran orang yang buat. Kadang-kadang orang yang buat dokumen ni dia ikut-ikutan je. Yang banyak dekat luar tu dia ikut-ikutan. Ya, jadi penting untuk kita buat dokumen hibah melalui syarikat yang profesional. Okay, next slide. Saya nak cuba habiskan, ya. Kita dah 1 jam 19 minit di dalam ni. Isu harta pusaka yang kedua ialah manfaat takaful untuk selesaikan hutang. Ya, ini saya dah jawab tadi, ya. Penerima manfaat adalah penerima mutlak. Penerima hibah ni adalah mutlak. Ya, kita tak boleh suruh dia tolong bayarkan hutang. Kalau dia tak bayar pun dia tak salah dari segi hukum dan undang-undang. Kerana dia atas kesedaran dia lah dia nak tolong, ya. Kalau dia tak nak tolong tak boleh paksa. Isu pusaka yang ketiga, fee, nak tolong bayarkan pengurusan pusaka. Nak tolong bayar pengurusan pusaka ni pun sebenarnya ikut kepada persetujuan penerima hibah. Kalau dia nak tolong bayarkan, dia dapat 1 juta. Dia nak tolong bayarkan dekat syarikat amanah ke dekat peguam untuk uruskan pusaka, suka hati dia lah. Tapi kalau dia tak nak tolong pun, dia tak nak bayar pun, sebenarnya tak boleh dia ambil apa-apa tindakan dari segi undang-undang ataupun hukum. Ya, itu 3 perkara, ya. Okay, next. Kaedah yang tepat manfaat takaful jelaskan hutang si mati ialah, next. Section 2, kita balik pada section 2. Wasi atau penerima hibah. Okay, next. Wasi dia tertakluk kepada proses pengurusan harta pusaka.
Beza wasi dengan penerima hibah. Penerima hibah tadi manfaat tu memang hak dia 100%. Orang lain tak boleh kacau. Wasi dia terima, dia ada tanggungjawab untuk buat untuk proses pengurusan pusaka, dan wasi bila dia terima dia wajib agih kepada waris, ya. Tetapi dia lalu proses ni dulu. Next. Dia kena lalu proses ni dulu. Ini kalau wasi. Peserta takaful menamakan isteri dia sebagai wasi, bukan sebagai penerima hibah. Bila dia dapat harta, semua harta tu adalah termasuk manfaat takaful adalah harta milik si mati. Kerana asingkan dulu hibah, wakaf, amanah, baru kita dapat harta pusaka, tolak pengkebumian, hutang si mati ni hutang kepada Allah Ta'ala, hutang kepada manusia semua, dapat baki harta pusaka. Jadi kalau kita kata duit takaful kita nak gunakan untuk jelaskan hutang, yang tepatnya ialah kita lantik isteri kita sebagai wasi, bukan penerima hibah. Bila dia wasi, dia kena lalu proses ni semua. Dia kena bayar hutang tanpa itu, tolak perkebumian, hutang semati. Dia kena bayar hutang itu dahulu, ya. Selepas tu tolak atas perceraian, tolak wasiat, last sekali bawah tu barulah dia agih mengikut hukum faraid. Walau bagaimanapun peserta takaful macam saya peserta takaful, ya. Hasrat saya ialah saya hendak supaya duit saya ni ditolong bayarkan hutang. Tetapi dalam masa yang sama saya hendak supaya duit ini dinikmati oleh pasangan dan anak-anak saya. Kan, biasa orang macam tu lah kan. Kalau wasi ni dia tidak mencapai matlamat itu kerana di bawah tu dia tetap kena agih ikut hukum faraid ataupun pemuafakatan waris. Okay, next. Pembatalan penamaan, ini ini sebuah part 2 penamaan, ini pun ada kaitan dengan soalan yang Encik Eden tanya tadi. Penamaan tidak boleh dibatalkan oleh wasiat atau apa-apa kaedah sekalipun. Dalam arti kata lain, jadual 10 ni adalah sangat powerful kalau kita tahu cara menggunakannya. Okay, next. Kaedah yang paling tepat. So, kalau hibah begini kekangannya, kalau wasi begini kekangannya, apa kaedah yang paling tepat? Kaedah yang paling tepat ialah menggunakan section 7 1 dan 7.2, iaitu absolute assignment. Ya, assignment ni biasanya digunakan untuk kaedah komersial, untuk urusan komersial, ya. Jadi assignment kalau kita nak bagi, kita boleh bagi kepada pihak-pihak tertentu. Tapi nak dapat assignment ni, hak untuk mendapat assignment, macam Wasiat Shop Berhad sendiri, kami dah banyak menjadi assignee kepada polisi-polisi takaful pelanggan-pelanggan kami. Pelanggan kita assign Wasiat Shop Berhad sebagai assignee. Dia mengisi satu borang khas. Ini borang ni boleh dapat daripada syarikat takaful masing-masing. Bila berlaku kematian, next slide. Bila berlaku kematian yang ini okay, next slide. Yang ni tak payahlah, kita nak skip je, kita nak habiskan. Okay, next slide. Bila berlaku kematian, ya. Naik atas balik. Bila berlaku kematian, naik atas reverse. Bila berlaku kematian, bila dah dibuat assignment tadi, ya, yang akan menerima manfaat itu ialah Wasiat Shop. Wasiat Shop terima manfaat itu dalam arahan semasa hidup si mati boleh buat surat ikatan amanah, peserta takaful boleh buat surat ikatan amanah, masih hidup. Dia bagi arahan pada Wasiat Shop. Wasiat Shop, kau dapat duit ni, yang pertama sekali ialah kau tolong jelaskan hutang. Sila berhubung dengan pentadbir harta pusaka aku. Pentadbir harta pusaka, dia mungkin isteri. Jadi kita akan berhubung dengan isteri. Si mati ada hutang kat mana? Kita tolong bayarkan daripada duit dia yang 1 juta tadi. Ya. Tiap-tiap bulan kata dia, tolong bagi isteri aku RM5,000. Maka tiap-tiap bulan kita akan kredit dalam akaun isteri dia RM5,000. Tiap-tiap bulan bagi mak aku RM1,000 selagi dia masih hidup. Kita akan bayar pada mak dia RM1,000 selagi dia masih hidup. Dia berhenti stop. Ya? Jadi itulah kerja syarikat amanah. Boleh guna absolute assignment. Jadi kalau nak penjelasan hutang, boleh buat di situ. Kalau nak penjelasan fee pengurusan pusaka, Wasiat Shop, duit ni dapat sebab duit manfaat takaful dapat lebih cepat daripada harta pusaka. Ya, semasa proses harta pusaka sedang berjalan, baru nak jalan, duit takaful dah dapat lah. Jadi Wasiat Shop tolong bayarkan fee peguam, fee syarikat amanah yang menguruskan harta pusaka daripada duit takaful ini. Jadi kita dapat 1 juta, sebahagiannya kita gunakan duit itu untuk membayar fee pengurusan pusaka. Barulah dia efektif. Ya. Jadi hibah takaful tidak menyelesaikan urusan pusaka secara total, tidak. Ya. Wasi pun kalaupun dia menyelesaikan urusan pusaka secara total, tetapi penerima dia akhirnya tetap perlu difaraidkan atau dimufakatkan. Absolute assignment adalah kaedah yang paling tepat. Di Wasiat Shop kita namakan absolute assignment ini sebagai istiqman ataupun kepercayaan. Ya, jadi pada kawan-kawan kita yang perunding-perunding takaful kat luar sana yang ingin dapat maklumat lanjut, boleh hubungi sahabat-sahabat saya yang ada di dalam grup ini, ya, boleh hubungi ya, sahabat-sahabat saya supaya mereka boleh bagi penerangan lanjut. Ada soalan ya, banyak kali saya jumpa waris tak boleh jual rumah hantu. Rumah hantu Cik Elam
Saya banyak kali jumpa waris tak boleh jual rumah hantu atau usang apabila waris adik-beradik tak mahu pergi bicara pusaka kecil. Rumah hantu. Ya. Dia gini, sepatutnya waris tu memberikan kerjasama, tetapi waris tidak memberikan kerjasama. Datang bicara kali pertama, 1 hari bulan 1, waris semua tak datang. Ya, boycott sebab sama ada, ini biasa sebenarnya dalam kita jumpa kes macam ni. Sama ada waris tak bermuafakat, sama ada dia geram, dia kata kalau aku tak dapat, korang semua tak dapat, lantak, aku tak nak pergi bicara kuasa, kata dia. Kan? Perbalahan, disebabkan rumah tu berantu, taklah. Kan? Tapi disebabkan masalah di antara waris. Ya? Jadi biasa kita jumpa. Kali pertama datang bicara, waris-waris semua tak datang. Ya, okey. Apa yang pegawai pusaka akan buat ialah pegawai pusaka akan tangguhkan. Ya. Kali kedua, waris-waris semua datang pun tak datang juga. Ada yang tak datang, so tak dapat nak bicara. Tak datang satu, lepas tu tak nak bagi kerjasama pula tu. Kalau tak datang, dia sign borang DDA, pelepasan hak, dia tak nak ke apa. Senang, kita boleh jalan. Ini tak datang dan tak nak bagi kerjasama, tak nak sign apa-apa. Kali ketiga, maka bolehlah diminta bantuan daripada pegawai pusaka untuk meneruskan juga perbicaraan tersebut. Tetapi bagi waris yang tidak hadir, maka hak mereka mengikut hukum faraid wajib diberikan. Mereka wajib dapat hak mereka bagi waris yang tidak hadir. Ya, walaupun dia tidak hadir, tak boleh kata sebab kau tak hadir, maka bagian kau tak dapat. Tak boleh. Bahagian dia tetap dapat. Okey? Itu jawapan dia. Ada soalan lain? Rumah ada 2 nama. Buat hibah rumah perlu minta izin penama kedua? Tak perlu. Tapi sebaiknya mintalah. Biasa rumah 2 nama ni suami isteri ya Puan Yanti kan. Biasanya gitu. Jadi untuk hibah ni sebenarnya harta kita yang sah menjadi milik kita. Suka hati kita lah kita nak bagi siapa semasa kita hidup. Itu prinsip asas dia. Tetapi kerana dia melibatkan sebuah rumah yang ada 2 nama, sebaik-baiknya bincang dengan suami. Sebab kita tak hendak. Kami ada pengalaman ni. Kita tak hendak bila isteri ni buat hibah tanpa pengetahuan suami. Ya, rumah tu 2 nama. Isteri buat hibah, dia hibah pada anak angkat. Ni kes yang berlaku pelanggan kami ya, tahun 2006 tak silap saya, 2006-2007 di Johor. Jadi bila berlaku kematian, suami ni, isteri ni sebenarnya dihibah pada anak angkat dia. Ya. Jadi si suami tak tahu. Jadi bila kematian isteri, ya, kita bagi tahu isteri ada hibah kepada anak angkat dia. Suami ni dia jadi satu trauma. Dia kata kenapa isteri dia tak beritahu dia? Apa yang nak disorokkan? Kan? Jadi timbul suspicious lah, suasana yang tak seronok lah selepas itu. Jadi saya cadangkan sebaiknya diberitahu dan dibuat secara harmoni. Lebih mudah dari segi dia punya pengurusan dia. Ya. Okay, next. Ada soalan lain? Ni okay, ni slide ya. Jadi kepada perundi-perundi takaful yang hadir hari ni, yang hadir dalam sesi FB Live saya ni lah, ya, 99% peserta takaful di Malaysia tidak tahu manfaat dan fungsi absolute assignment. Sebab kawan-kawan kita perundi takaful kat luar sana, dia jumpa masyarakat, dia kata hibah takaful. Hibah takaful ni dia jadi, sudahkah anda mempunyai hibah takaful? Sudahkah anda, sebenarnya soalan yang betul, sudahkah anda mempunyai polisi takaful yang boleh dihibahkan? Itu soalan yang betul. Ya, jawapan yang kenyataan yang betul, bukan sudahkah anda menghibahkan sudahkah anda mempunyai hibah, kan? Jadi seolah-olah macam hibah ni produk. Hibah ni bukan produk. Dia sebenarnya cuma satu kaedah pengurusan, ya. Manfaat takaful sangat fleksibel, digunakan untuk pelbagai tujuan jika tahu caranya, ya. Jadi perunding takaful, saya nak ajak kawan-kawan perunding takaful di luar sana untuk explore ilmu ini dengan lebih jauh lagi. Sebab apa yang tuan-tuan dan puan-puan ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya adalah sesuatu yang sangat fleksibel, sesuatu yang sangat bermanfaat, ya, dan boleh digunakan untuk pelbagai perkara. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena faham peruntukan undang-undang yang mengikat takaful. Jadual 10 IFSC itu berserta dengan resolusi kewangan syariah Bank Negara Malaysia. Itu yang saya sebut awal-awal tadi. Rebus, tambahkan madu tualang dan juga lemon, minum, supaya kita boleh memahami dengan betul. Bila kita dah faham ilmu ni dengan betul, kita bukan jual produk. Kita bukan jual produk kepada masyarakat. Kita jual solusi. Kita jual penyelesaian. Ya, bukan jual, kita share penyelesaian. Ya. Jadi bukan kita jual produk. So we are not becoming a product pusher. Kita bukan product pusher. Ya, kita adalah orang yang provide the solution to the community. Kan lebih baik begitu, ya. Dan takaful sebenarnya komplement, bukan bersaing dengan pusaka. Saya awal-awal dulu kan, saya sedih jugalah kan. Ada gam takaful ni, saya ceritalah, siapa yang ada gam ni dengar lah.
Ada gam takaful yang larang perunding takaful dia daripada datang dengar ceramah saya. Ini perunding takaful yang cakap saya. Dia kata gam saya larang saya daripada datang ceramah Tuan Haji. Saya tanya kenapa? Nanti dia kata kalau dia join WhatsApp shop, dia akan tinggalkan bisnes takaful dia. Maka jatuhlah persistency level gam dia as a group. Kan? Jadi saya rasa pemikiran ini adalah pemikiran yang ketinggalan zaman. Pemikiran ni adalah pemikiran yang ketinggalan zaman. Ada gam yang sangat supportive. Sebab apa? Sebab hari ni tuan-tuan sebagai perunding takaful, tuan-tuan masuk ke dalam masyarakat. Tuan-tuan bukannya menjual takaful. Tuan-tuan bukan salesman takaful. Tuan-tuan adalah solution provider kepada masyarakat. Apa yang tuan-tuan bawa adalah solution yang memang orang perlu. Tuan-tuan sendiri ramai yang telah pun ada CHRFP, ada IFP, CFP. Saya ni tak ada semua PP tu. Saya cuma ada KWSP kan. Jadi apa tuan-tuan yang ada IFP, CFP, apa SHRFP lah apa benda semua ni, bila tuan-tuan jumpa pelanggan, tuan-tuan bukan bawa produk, betul tak? Tuan-tuan tidak bawa produk, tuan-tuan bawa solution. Kan? Jadi jumpa pelanggan pun bagi soalan macam ni. Okeylah, dah ambil hibah takaful, dah ambil polisi takaful. Okey, ni coverage juta, ni coverage 2 juta, ni coverage 5 juta. Okey, ni saya nak hibahkan rumah saya lah, macam mana? Kan? Daripada situ sebenarnya tuan-tuan boleh bawa sekali produk perancangan harta. Orang perunding takaful yang merasakan bahawa bila dia bawa produk perancangan harta, maka bisnes takaful dia akan terjejas. Saya rasa dia kena explore sikit, dia kena berlapang dada sikit sebab ada ramai MDRT perunding takaful WhatsApp shop. Ada perunding takaful WhatsApp shop pula. MDRT takaful yang merupakan perunding WhatsApp shop. Ramai. Dalam WhatsApp shop pun ada ramai gam unit trust ramai, gam takaful ramai. Sebenarnya kita add value kepada pelanggan-pelanggan kita apabila kita membawa produk perancangan harta. Ya, dan produk perancangan harta di Malaysia, syarikat amanah patuh syariah yang terbesar ialah WhatsApp shop lah. Kan? Dan kita ada banyak produk, termasuklah juga produk untuk takaful. Jadi bukankah lebih baik untuk tuan-tuan dan puan-puan membawa sekali produk perancangan harta ni? Dia tidak mengganggu sebenarnya. Saya tak nampak pun ada perunding takaful yang berhenti buat kerja WhatsApp shop. Masa tak nampak, sebab kalau dia dah dapat komisen sebulan 10,000, 15,000, apa dia nak berhenti? Saya pun tak nak berhenti. Tak nak dia berhenti. Sebab apa? Sebab macam saya sebut, perunding takaful dia complement. Lagi dia bawa produk takaful, lagi banyak bantuan yang dia boleh bagi, solution yang dia boleh bagi kepada pelanggan dia. Ya? Okay, next slide. Next slide. Jadi kalau kita tengok next slide kita, ya, ini bagi kita nak betulkan mindset kita bahawa perunding takaful sebenarnya kita bukan bersaing, kita complement sebenarnya. Jadi khas untuk hari ini, saya musim-musim PKP ni saya memang suka bagi diskaun. Khas untuk hari ini perunding-perunding takaful yang berminat untuk bersama-sama dengan WhatsApp shop, bersama-sama dengan saya. Saya selalu kerap musim PKP ni seminggu sekali saya akan bagi training kepada perunding-perunding WhatsApp shop, ya. Untuk bersama-sama dengan saya untuk membantu umat Islam dekat luar sana dengan lebih efektif. Maknanya kita bukan bawa produk takaful saja. Kita boleh bukan bawa solution takaful saja, kita boleh bawa juga solution perancangan harta yang mana kedua-duanya adalah melengkapi antara satu sama lain. Jadi untuk perunding takaful yang dengar hari ini, ya, perunding takaful saja, bukan perunding takaful kita tak terima. Perunding takaful saja yang dengar hari ini, saya offer diskaun CEO 50%. Ini diskaun yang hanya CEO saja boleh bagi, orang lain tak boleh bagi, ya. 50% bagi sesiapa perunding takaful yang berminat untuk mendaftar sebagai perunding WhatsApp shop Berhad. Ya, perunding WhatsApp shop Berhad. 50% anda boleh tengok, ambil gambar link dekat bawah ni, ya, https://bit.ly/pij7d ni. Ambil gambar ni, masuk ke dalam Google form itu dan daftarkan nama anda dan bayar sebelum 13 hari bulan April pukul 12 tengah hari. 13 hari bulan April 12 tengah hari. 12 tengah hari 1 saat kita tutup, ya. Pendaftaran asal kita adalah 800. Sekarang musim PKP kita ada diskaun 35%. Maknanya bayar 520, ya. Tetapi untuk sesi hari ini saja, macam raja lelong pula.
Untuk sesi hari ini saja, perunding takaful yang berminat, ajak kawan-kawan boleh dapat 50% diskaun, bayar RM400 sahaja. Biasanya 800. Musim COVID-19 ni kita ada promosi 35%. Tapi untuk hari ini saya offer, ya, bayar RM400 sahaja, register dan bayar. Dan sila masukkan ID pengenal. Sekiranya dalam Google Form tu nanti, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan direkomendkan oleh perunding-perunding WhatsApp Shop, maka masukkan ID pengenal dia di situ. Sekiranya tiada ID pengenal, tulis saja WhatsApp Shop Berhad, nanti kita akan assign kepada ketua-ketua perunding kita yang berkenaan. Ya, sebab di WhatsApp Shop, tuan-tuan, kita ada ketua perunding. Ketua perunding ni boleh membantu. Ya, jadi kawan-kawan yang dekat sini, yang dengar ni, ya, ataupun yang tak dengar, cerita dekat kawan-kawan yang lain dengan syarat dia perunding takaful lah. Ya, dia perunding takaful, cerita dengan kawan-kawan lain, kita akan bagi diskaun 50% sehingga 13 hari bulan April 2020. Okey, kita naikkan soalan Cik Eden ni. Sebelum terlepas nanti, baik-baik jawab dulu, ya. Tu Eden Ahmad tu, rumah ada 2 nama. Nama tersebut ada adik-beradik. Okey ni. Rumah ada 2 nama. Nama tersebut adik-beradik. Sekarang si abang dah kahwin. Masa dia beli ni maknanya dia bujang lah. Rumah tersebut semuanya abang yang bayar. Hanya pakai nama adik untuk apply loan bersama sahaja. Soalan saya, macam mana kalau si adik dah kahwin? Pasti akan ada implikasi sekiranya terjadi apa-apa kepada salah seorang daripada mereka. Okey. Biasa kan kita dengar kes macam ni kan. Ibu bapa yang berkongsi nama dengan anak untuk mendapatkan tenure loan yang lebih panjang. Biasa. Adik-beradik yang membeli rumah secara bersama, kan biasa juga kita jumpa. Kerana mungkin adiknya lebih muda, dapat tenure yang lebih panjang, bayar bulanan lebih murah. Jadi bagaimana nak buat keadaan begini? So, bila rumah ada 2 nama, dan kalau kata soalan Cik Eden ni, maknanya sebenarnya rumah tu milik abang. Abang saja yang bayar tapi pakai 2 nama kan. Jadi macam mana nak buat? Okey. Yang ini sebenarnya Cik Eden kena register dulu jadi perunding WhatsApp Shop. Gurau je ya. Sebenarnya rumah tu milik abang tapi pakai nama adik. As far as pengurusan pusaka is concerned, dia akan tengok rumah tu nama siapa. Jadi bila berlakunya kematian sama ada kepada abang ataupun kepada adik, maka yang akan menerima rumah tersebut mengikut bahagian masing-masing, setengah bahagian adalah waris-waris mereka. Maknanya dia akan timbul komplikasi sebab abang ni pastinya dia bayar, dia duduk dekat rumah tu. Kan pastinya gitu. Dia duduk kat rumah tu dengan anak isteri dia. Tapi bila berlaku kematian kepada dia, maka ada hak waris-waris mengikut hukum faraid si abang ke atas bahagian dia. Jadi cara yang paling mudah ialah kalau adik ni tahu bahawa memang rumah ni, adik-beradik ni tahu bahawa rumah ni memang abang dia yang punya, cuma pakai nama adik dia. Cara yang paling baik ialah adik ni tadi hibahkan bahagian dia yang setengah tadi kepada abang dia. Sebab hibah yang diberi kepada adik-beradik tidak boleh ditarik balik. Dia adalah kekal. Ya, tidak boleh ditarik balik kecuali abang dia setujulah. Jadi dapatlah abang ni bahagian dia. Ada individu berhajat dengan hibah takaful dengan menggunakan Encik Azmi daripada Johor Bahru, ya. Dengan menggunakan nama orang lain kemudiannya dihibahkan kepadanya. Apa komen tuan? Oh, okey. Maknanya contohlah kalau adik-beradik tadi, abang bayar tapi abang hibahkan kepada adik, kan? Apa komen? Sebenarnya peserta takaful ni macam saya sebut awal tadi, dia nak bagi kepada siapa pun boleh, tak ada masalah. Oh, Cik Eden memang perunding kita. Alhamdulillah. Kalau perunding kita nanti besok jangan lupa kita ada sembang-sembang, tanyalah apa saja soalan pagi besok. Saya pagi-pagi saya memang cergas, jadi saya suka buat session untuk pagi-pagi, ya. Jadi perunding peserta takaful ni dia nak hibahkan kepada siapa pun boleh, tak ada masalah. Tidak ada sebarang sekatan, ya, sebab dia hibah, jadi terserah kepada dia nak buat macam mana. Okey, ada soalan lain? Tak ada, ya. Okey, ada segelintir ejen takaful yang gunakan konsep presentation urus pusaka untuk close hibah takaful. Ramai, bukan kata ada Cik Saiful. Ramai. Kalau maklumat yang diberikan tu betul, alhamdulillah, tak ada masalah, ya. Perunding takaful hari ni memang ramai yang menggunakan angle pusaka untuk close sale. Sebenarnya tak salah pun, tetapi kena pastikan maklumatnya betul. Dan satu, pastikan maklumatnya betul. Lepas tu kita cerita pasal pusaka ni, kita tak ada platform, kan? Kata tak ada platform. Baik, kita ada platform. Platform macam mana? Platform WhatsApp Shop lah. 50% diskaun ni sehingga 13 April sebelum pukul 12 tengah hari. Okey, Cik Samsul kan, Pelda Sungai Koyan.
Penama di EPF adalah wasi pentadbir. Betul Cik Samsul, betul. Penama di EPF adalah wasi atau pentadbir. Dia dapat duit sebagai wasi pentadbir, dia kena lalu proses yang saya sebut tadi. Ya, tolak hutang, tolak itu, tolak ini, apa benda semua, barulah diagihkan kepada wali-wali mengikut hukum faraid. Nanti semua orang standby, saya akan keluarkan iklan bila saya akan buat sesi FB live untuk unit trust sahaja. Bagaimana unit trust boleh menjadi boleh diwariskan. Saya akan keluarkan ni, tetapi yang lebih penting ialah pada hari Khamis 16 hari bulan depan, hari Khamis, ya, saya nak maklumkan bahawa kita akan ada bicara syariah. Bicara syariah yang mana kita akan sentuh tajuknya. Yang ini tajuk yang dulu semua orang suruh saya buat FB live. Tajuknya hak isteri ke atas harta suami. Seronok tak? Seronok tak? Hak isteri ke atas harta suami. Tunggukan posternya. Saya akan keluarkan posternya, war-warkan. Ya, yang ini isteri-isteri mesti dengar. Kalau tak dengar, rugi. Hak isteri ke atas harta suami. Ya, 16 hari bulan, hari Khamis minggu depan. Ya, naikkan soalan Puan Syam Zarina ni. 16 hari bulan, hari Khamis minggu depan, tetamu jemputan. Cakap sorang-sorang tak syok tuan-tuan. FB live 16 hari bulan. Tajuk hak isteri ke atas harta suami. Sparring partner saya. Saya ada sparring partner, maknanya saya ada tetamu hari Khamis minggu depan. Tetamunya ialah yang arif Tuan Haji Azhari Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang. Block your date. 10 pagi, 16 hari bulan, hari Khamis minggu depan. Hari ni hari Sabtu. Hari pun dah tak ingat dah. Lama sangat dalam PKP ni kan. 16 hari bulan, panggil isteri ramai-ramai seantero Malaysia untuk dengar. Biar sampai 3,000, 4,000, 5,000, 10,000 orang dengar. Ya, hak isteri ke atas harta suami. Ya, kalau cakap saya mungkin tak laku. Saya ajak sparring partner saya, sahabat saya yang saya sangat hormati, ya, yang saya belajar banyak benda daripada dia, iaitu yang arif Tuan Haji Azhari Abdul Rahman, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Pahang. Beliau akan bersama-sama dengan kita sebab dia ada, jadi saya kerja cuma tanya soalan saja. Biar dia yang jawab. Okey, soalan terakhir Puan Syam tanya, ni dah 1 jam 43 minit, ramai orang dah letih sebab dah lapar. Bagaimana pula hibah di tabung haji? Hibah di tabung haji pun boleh dibuat. Di tabung haji dia ada prosedur dia sendiri, tapi kena faham bahawa hibah di tabung haji, satu, penerima hibah hanyalah boleh terdiri daripada waris-waris mengikut hukum faraid sahaja. Tak boleh orang lain. Itu satu. Kedua, hibah tabung haji adalah hibah mutlak. Maknanya saya hibah kepada anak saya. Saya mati, maka anak saya lah yang akan dapat akaun saya di tabung haji. Tetapi kalau anak saya mati dulu, maka waris-waris dia mengikut hukum faraid akan mendapat wang tersebut. Waris-waris dia termasuklah saya. Kalau saya masih hidup, saya ayah, saya dapat 1/6 aja. Akaun tabung haji ni saya dah kumpul daripada 20 tahun lepas ni, ada 100,000 lebih ni. Nak pergi haji dah. Ada 100,000 lebih lagi dalam akaun tabung haji ni. Sebab orang Islam kita kan memang suka seronok simpan dekat tabung haji kan. Jadi simpan dekat tabung haji ada 100,000. Anak saya yang mati, bukannya saya. Kan kita dok adjust aku mati dulu ni. Rupanya anak kita yang mati. Maka 100,000 yang dalam akaun saya ni tadi adalah harta pusaka anak saya, yang mana waris-waris dia mengikut hukum faraid adalah berhak ke atas duit itu. Ya, siapa waris-waris dia? Kalau dia dah kahwin, suami dia mendapat 1/4 bahagian, anak-anak dia, ya, dan juga saya sebagai ayah. Saya sebagai ayah, saya dapat 1/6 aja. Kan? 100,000 tu, menantu saya dapat 1/4 daripadanya. Jadi menantu saya tak lama selepas anak saya mati, menantu saya pun hantarlah kad jemputan walimatul urus kepada saya sebab dia akan berkahwin dengan isteri yang baru menggunakan duit tabung haji, yang mana duit tabung haji tu asalnya duit aku tahu. Kan? Tapi menantu aku dah guna untuk buat majlis perkahwinan dia. Tapi nak buat macam mana? Itulah dia hibah tabung haji. Pilihan di tangan kita. Okey, Puan Farah tanya soalan terakhir, harap okey ni soalan terakhir. Ya, anak-anak adalah penerima hibah takaful. Bolehkah bekas suami isteri menuntut hibah takaful dari anak yang bawah umur 18 tahun? Saya dah sebut tadi dalam jadual 10, sekiranya penerima hibah adalah anak bawah umur 18 tahun, maka memang syarikat takaful akan bayar kepada ibu atau
bapa kepada anak bawah umur 18 tahun ni. Jadi bolehkah dia suami atau isteri menuntut? Bukan kata boleh, memang hak dia mengikut undang-undang. Memang bapa ni tadilah yang akan memegang 500,000 manfaat takaful yang isteri telah hibahkan kepada anak dia yang di bawah umur atau anak OKU. Jadi persoalannya tuan-tuan dan puan-puan, adakah bapa itu akan memegang dengan amanah 500,000 tu hanya untuk kegunaan anak dia yang merupakan penerima hibah tadi, atau dia gunakan duit itu untuk modal walimatul urus dia yang seterusnya? Itu soalan yang perlu ditanya. Cik Radin, kalau ada penyelewengan pembahagian dan penjualan harta pusaka, macam ni tak habis sesi kita ni kan. Baru ingat last soalan ada lagi ya. Kalau ada penyelewengan pembahagian dan penjualan harta pusaka belum dibagi-bagikan ikut faraid, mana nak rujuk? Mahkamah Syariah. Okey. Sekiranya ada berlaku penyelewengan itu oleh pentadbir. Pentadbir dah dilantik. Kalau katalah pentadbir itu dilantik oleh pejabat pusaka kecil, kes 2 juta ke bawah. Pentadbir ini tidak menguruskan harta ini dengan amanah, maka bolehlah dibuat permohonan semula untuk menggantikan pentadbir tersebut di pejabat pusaka kecil juga. Buat permohonan semula dan nyatakan kenapa nak tukar. Boleh ditukar, pentadbir ni dia bukan mutlak. Tetapi dalam masa yang sama, boleh didakwa pentadbir ini, waris-waris yang tak bersetuju dengan pentadbir ini, boleh mendakwa pentadbir ini di Mahkamah Tinggi Sivil Jenayah, ya, sebagai CBT, Criminal Breach of Trust. Ya, jadi pentadbir ni berat sebenarnya, dia boleh didakwa sebab dia harta tu bukan dia punya, harta tu milik keseluruhan waris-waris. Jadi pentadbir kena mentadbir harta dengan amanah bagi pihak pentadbir, ya, bagi pihak waris-waris. Kalau dia nak jual, dia kena dapat kebenaran daripada semua waris-waris, kalau waris di atas semua lah, ya. Tetapi sebab itulah harta pusaka ni sebenarnya dia perlu dicegah daripada bermasalah. Sebab kalau kita tak buat apa-apa perancangan, kita mati, maka dia akan menimbulkan banyak masalah yang di luar daripada kawalan kita. Sebab kena ingat, pentadbir ni pun ada konsultan, waris-waris pun ada konsultan masing-masing. Ya, okey, soalan yang baik Cik Radin, tapi panjangnya nanti saya akan cuba jemput seorang pakar dalam bidang harta pusaka. Ya, jadi saya ulang balik. Ni kekuatan kaedah perancangan manfaat takaful ni sebab dia sangat fleksibel. Cuma perunding takaful kena tahu bagaimana untuk menggunanya. Perunding takaful yang hanya menjual hibah takaful sahaja rugi sangat. Sangat-sangat rugi kerana hibah takaful jadual 10 ni sebenarnya sangat fleksibel. Tetapi orang kita, kawan-kawan kita hanya fokus hibah takaful, hibah takaful, hibah takaful. Padahal ada kaedah lain yang boleh dibuat yang lebih efektif. Jadi kena explore. Tak semua orang boleh sesuai buat hibah takaful, tak semua orang sesuai buat wisap wasi, tak semua orang sesuai buat absolute assignment. Kita tengok mana yang bersesuaian, ya. Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam Seksyen 13.2 mengatakan bahawa, yang ni saya sebut, saya ulang tadi, saya ada sebut juga, akta ini dia sangat kuat mengatasi apa-apa sahaja undang-undang bertulis berkaitan tentang probate, pentadbiran, pembahagian atau pelupusan harta pusaka semati atau dalam mana-mana amalan atau adat berhubungan dengan perkara ini.